saya punya kehadiran peserta sekarang ni 399 orang. Kalau kata 400 baru saya serahkan kepada kita punya moderator. Betul tak? Boleh? Baik. Sesi forum pada petang ini akan dipimpin oleh yang berusaha dalam panel Morozita binti Hamid. Beliau merupakan pengarah bahagian perancangan wilayah Plan Malaysia. Beliau memegang kelulusan Master of Planning Housing dari Universiti Teknologi Malaysia dan mempunyai pengalaman perkhidmatan sebagai pegawai perancang bandar dan desa di Plan Malaysia selama 27 tahun. Puan Rozita, Puan telah bersedia? Baik. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Planner Rozita binti Hamid sebagai moderator untuk memulakan sesi forum dengan tajuk isu berkaitan penggunaan tanah untuk sekuriti makanan. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih saudara Pak Acara Majlis. Selamat berjumpa lagi dalam webinar perancangan guna tanah untuk sekuriti makanan negara. Terima kasih kepada semua yang dapat masih setia bersama-sama dengan pasukan saya pada petang ini untuk kita meneruskan sesi petang bagi webinar ini yang merupakan forum bagi kita membincangkan isu-isu berkaitan penggunaan tanah untuk sekuriti makanan. Kita telah mendengar banyak senario yang telah dibentangkan oleh pembentang-pembentang kertas kerja pada sebelah pagi tadi dan dalam sesi ini kita akan mengupas secara lebih dekat apa sebenarnya isu dalam penggunaan tanah untuk sekuriti makanan ini. Untuk itu kita bawakan kepada yang berbagai datuk-datuk, tuan-tuan doktor, tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini bersama-sama saya, barisan panel yang akan mungkin mendedahkan kepada kita atau memberi lebih penjelasan kepada kita apa sebenarnya yang dihadapi dalam beberapa aspek ataupun perspektif terhadap isu ini. Jadi untuk itu sebelum kita memulakan forum perbincangan kita pada petang ini, saya suka untuk memperkenalkan ahli panel yang telah kita jemput pada petang ini ya. Yang pertama ialah yang berusaha Tuan Syahril Faizal bin Abdul Jani yang iaitu Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Beliau mula bertugas di Kementerian Pertanian dalam Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini iaitu MAFI sejak tahun 2015 lagi. Beliau pernah memegang pelbagai portfolio di MAFI seperti Timbalan Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik dan Setiausaha Bahagian Industri Asas Tani. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda daripada Universiti Islam Antarabangsa dan ijazah sarjana daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi ini alumni UPM jugalah ya. Beliau kini memegang jawatan sebagai Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik MAFI. Jadi saya kira Tuan Syahril ini adalah orang penting yang perlu kita libatkan dalam kajian kita ini kerana misalnya kalau Tuan Syahril tak percaya dengan kajian ini, jadi mungkin kajian kita ini tak akan sampai ke mana ya. Jadi ahli panel kita yang kedua yang tidak kurang pentingnya ialah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nasir Syamsuddin, Profesor Ekonomi Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan profesor dalam bidang ekonomi pertanian di UPM
telah memberi syarahan dan menyelidik isu-isu berkaitan pembangunan pertanian, menganalisis polisi-polisi dan polisi-polisi perdagangan antarabangsa. Berkelulusan ijazah sarjana muda sains dari Louisiana State University dan PhD dari Mississippi State University. Sebelum ini, beliau menyandang jawatan Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Dekan Fakulti Pertanian, Dekan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, dan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Beliau juga pernah menyandang sebagai sarjana tamu di Center of Agricultural and Rural Development Iowa State University dan Department of Land Economy University of Cambridge. Kini beliau adalah anggota tetap Majlis Penasihat Pertanian Negara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi beliau adalah antara insan yang tepatlah yang kita jemput pada petang ini untuk kita menimba pengalaman daripada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin. Dan ahli panel kita yang ketiga, seorang yang terlibat secara langsung dalam kajian kita, iaitu Yang Berusaha Town Planner Megat Syahril Zainal, yang merupakan Managing Director bagi Environmental Planning Group Senam Berhad. Beliau merupakan pengarah urusan bagi Environment Planning Group atau EPG, yang merupakan sebuah firma perundingan bagi perancangan bandar dan wilayah. Beliau merupakan seorang perancang berdaftar yang banyak menjalankan kajian-kajian pelan pembangunan seperti rancangan struktur negeri, iaitu beliau telah menyediakan rancangan struktur negeri bagi Selangor dan Kedah, rancangan tempatan daerah, rancangan tempatan daerah Hulu Perak, RTD Kuala Pilah dan banyak lagi lah. Dan beliau juga pernah menyediakan rancangan kawasan khas, iaitu rancangan kawasan khas Batu Arang dan juga rancangan kawasan khas Tasik Chini. Saudara Megat berasal dari Kuala Lumpur, berkelulusan ijazah sarjana muda perancangan bandar dan wilayah dari Eastern Washington University, Amerika Syarikat. Beliau merupakan ketua perunding ini yang saya katakan beliau merupakan antara insan penting juga dalam kajian ini kerana beliau merupakan ketua perunding perancang bandar bagi kajian perancangan guna tanah kawasan sumber makanan negara yang kita sedang jalankan secara langsung di bawah bahagian perancang wilayah lah. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, ahli panel kita yang keempat, Yang Berusaha Encik Azmi Zainal, Chief Operating Officer bagi Farm Fresh Milk Senam Berhad. Kalau yang tak kenal tu agaknya kalau sebut bos susu, ramai orang kenal lah. Jadi beliau merupakan ketua pengarah operasi bagi Farm Fresh Milk Senam Berhad atau lebih dikenali sebagai bos susu. Hari ini kita tak dapatlah susu kalau tak tentu kita dapat sebakul seorang susu. Okey. Memulakan perniagaan secara kecil-kecilan sehingga ke peringkat antarabangsa, walaupun sebagai COO Farm Fresh, beliau sendiri melakukan jualan ke kedai-kedai runcit ketika mula-mula berkecimpung dalam dunia perniagaan. Pada waktu petangnya, beliau akan menjual susu di pasar malam dan pasar tani. Jadi ini satu contoh anak muda yang berjiwa besar agaknya yang telah berjaya mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi Farm Fresh kini mempunyai 5 ladang ternakan iaitu 4 di dalam negara, di Desaru, Muazzam Shah, Kota Tinggi dan di UPM sendiri, dan 1 ladang di Melbourne, Australia. Kalau tak, kita boleh pergi Melbourne. Baik. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah melihat secara keseluruhannya sektor-sektor yang berkenaan dalam kajian perancangan sumber makanan negara ini. Jadi kalau kita perhatikan daripada ucap tama yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah Plan Malaysia sendiri dan 4 ketah kerja utama yang telah dibentangkan tadi, terdapat pelbagai isu dalam memastikan sekuriti makanan kepada penduduk. Tetapi mengikut sudut pandangan Yang Berbahagia Datuk dan ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian, setakat mana kepentingan agenda memastikan sekuriti makanan ini
telah diberi perhatian, terutamanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan di Malaysia ini. Kalau boleh, saya mulakan dengan Tuan Syahril daripada MAFI untuk memberi kita uh, uh, sepintas lalu tentang setakat mana MAFI memberi kepentingan kepada agenda sekuriti makanan. Silakan Tuan Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Moderator dan semua ahli panel serta semua hadirin dalam sesi webinar ni. Terlebih dahulu saya nak mohon maaf lah kerana kalau dilihat yang lain tu semua dapat on video ya. Saya ni daripada rumah sebenarnya belum habis kuarantin lagi. Jadi kalau daripada rumah ni saya takut saya punya internet nanti tak stabil. Takut kadang-kadang bila ada video ni nanti terputus, nanti jadi lagi susah pula. Bila cakap-cakap separuh, jadi to play safe lah rasa saya onkan suara saya dan saya offkan video. Tapi pada mana-mana yang nak lihat muka saya tu boleh sajalah singgah di MAFI. Kalau kat sampai di MAFI tu boleh saja berjumpa, insya-Allah. Bolehlah lihat muka kalau nak face to face ya, Puan Moderator. Okey, terima kasih Puan Moderator. Kalau begitu saya teruskan kepada soalan tadi lah ya, berkenaan dengan agenda sekuriti makanan ni. Kalau di MAFI ni memang kita semua tahulah bahawa agenda sekuriti makanan ni memang sebenarnya adalah merupakan agenda yang terpenting lah di peringkat MAFI. Kita memang highlight sama ada di peringkat antarabangsa maupun domestik terutamanya selepas penularan pandemik COVID-19. Kita lihat memang isu seperti makanan ni mendapat liputan yang luas, sama ada media tempatan ke, dan menjadi topik hangatlah dalam forum atau webinar yang dianjurkan oleh universiti atau NGO, dan seringkali kita punya menteri pun seringkali dijemputlah untuk membincangkan tentang berkenaan cerita food security ni, sama ada di peringkat di dalam negara maupun di luar negara. Namun demikian, saya sukalah di sini untuk highlight bila kita bercakap daripada aspek food security di peringkat kementerian, sebenarnya kita ada definisi food security kita. Pasal I think this is very important. Pasal kalau tidak kita tak jumpa kita punya common page tu, susah juga kan. Nanti food security kita mungkin berbeza dengan food security yang lain. Walaupun ramai yang mengatakan bahawa definisi food security ini sepatutnya Malaysia mempunyai satu definisi yang tersendiri, namun kita masih lagi orang kata bersandarkan kepada definisi yang yang dikeluarkan oleh FAO lah. Yang pertamanya, bila kita cerita food security daripada segi aspek ketersediaan daripada segi kecukupan, daripada segi akses, iaitu mestilah makanan itu ada dan mampu dibeli. Yang ketiga, daripada penggunaannya, iaitu makanan itu mestilah selamat dimakan. Dan yang terakhir adalah kestabilan dan kita mesti dapat makanan ni dah cukup lah selamat dimakan dan berkhasiat. Jadi pada pandangan saya sebenarnya agenda seperti makanan ni bukanlah semata-mata agenda MAFI sahaja. Sepatutnya bagi setiap orang perlu menjadikan agenda food security ini sebagai agenda mereka yang masing-masing lah. Kita lihat masa pandemik COVID-19 hari itu, terutamanya berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan, kita lihat kat sini bagaimana terutama B40, kehilangan pendapatan, lepas tu menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan. Dan kita tengok juga bagaimana masyarakat yang prihatin cepat-cepat menyediakan bapur makanan dan food bank untuk meringankan beban golongan yang terjejas ni. Dan ini sebagai contoh mudah lah bahawa kepentingan agenda seperti makanan ni bukan sahaja terletak di bahu kerajaan, bahkan juga kepada semua pihak. Saya satu poin lagi saya nak highlight Puan Moderator adalah kenaan dengan kepentingan ini kepentingan food security ni. Di peringkat kementerian kita telah tubuhkan satu jawatankuasa lah, jawatankuasa kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara pada 25 Mac tahun lepas. Untuk makluman semua, jawatankuasa kabinet ini dipengisikan sendiri oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini menunjukkan betapalah keprihatinan Amat Berhormat Perdana Menteri dalam isu berkaitan dengan sekuriti makanan. Daripada jawatankuasa kabinet itu, mesyuarat yang lepas kita telah pun membentangkan satu dipanggil sebagai Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara daripada tahun 2021 sehinggalah pada 2025 supaya negara kita ini dapat meningkatkanlah daya tahan sistem makanan negara lah, terutamanya bila berkaitan dengan krisis seperti bencana dan pandemik dan sebagainya. So begitulah kalau nak dikirakan agenda food security ni daripada pandangan MAFI, Puan Moderator. Tak dengar.
Boleh dengar? Betul. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syaril atas pandangan, dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Tuan Syaril atau umumnya MAFI ini akan menjadi rujukan utama kita lah nanti ya, dalam kita menghasilkan apa-apa perancangan ke arah pengurusan kawasan sumber makanan negara ini. Jadi seterusnya saya jemput yang bagi Datuk Mat Nasir berkenaan dengan pandangan mungkin dari sudut pengkaji ataupun yang telah banyak pengalaman di merata tempat berkenaan dengan kepentingan agenda security makanan negara ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan Parlimen dari panel, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Urutan daripada Encik Sahril begitu baik sekali dan saya ingin sedikit saja menambah. Saya lihat dari segi sudut permintaan dan penawaran dan juga sudut teknik. Pertama, beberapa kajian telah menunjukkan bahawa sesebuah negara akan menjadi huru-hara sekiranya bekalan makanan ataupun permintaan makanan daripada penduduk tidak dipenuhi selama 3 hari saja, maka negara tersebut akan menjadi huru-hara. Sebab itu ramai berkatakan bahawa isu security makanan ini bukan hanya security makanan fosil, tetapi sebenarnya adalah isu kedaulatan makanan. Sebab kata tadi, dulu saya utarakan bahawa pulangan pelaburan pengeluaran makanan tak perlu hanya daripada pulangan keuangan saja, bahasa Inggerisnya adalah financial return, tetapi adalah pulangan sosial. Kerana pulangan itu adalah keamanan. Jadi apa-apa polisi-polisi kerajaan dan insentif dan subsidi dan sebagainya harus kita lihat itu bukan subsidi, itu bukan hanya insentif, tetapi adalah keamanan negara. Dan perlu juga kita lihat bahawa pertumbuhan yang pesat negara kita ini sebelum COVID yang itu telah menyebabkan kepada peningkatan per kapita pendapatan kita. Itu bermaksudnya penduduk kita bukan hanya meningkatkan dari segi kuantiti makanannya, tetapi dari segi kualiti makanannya, dari segi makanan, dari segi makanan, dari segi freshness dan sebagainya, dan juga makanan yang berprotein seperti susu dan sebagainya. Dulu kurang masa kita kecil-kecil tak minum susu sangat pun, tapi sekarang ni susu menjadi penting, daging merah, susu penting. Ini adalah akibat daripada pendapatan. Dan selain itu adalah proses pembayaran ya, dan juga yang penting memastikan harga makanan yang mampu beli di seperti ya. Dan tadi Cik Sahril pun mengatakan dengan keadaan COVID. Dan sekarang COVID saya rasa isu ni akan terbau-bau lagi ya, semasa pasca COVID nanti. Dan bagaimanakah cabaran kita untuk kita membekalkan makanan yang berkhasiat, berkualiti, stabil dan yang pentingnya adalah mampu beli. Ini sekarang ni walaupun dalam keadaan post-COVID, ramai yang hilang kerja, penurunan pendapatan, hilang pendapatan, tapi pada yang sama harga makanan naik. Nah inilah maknanya cabaran kita. Jadi dari pihak yang mesti of course kita ada 4 pilihan sebenarnya. Pertama ada segi building, kedua dari segi penyelidikan, ketiga dari segi membuat fokus extension ya, keempat adalah dari kita usahawan. Ingat dulu muda-muda dulu kita apabila kita menghubal Islam, kita tak terfikir pun kita akan menggunakan usahawanan. Pada masa itu objektif program kita adalah untuk graduan yang dapat bekerja sektor awam satu swasta. Tapi tuntutan sekarang ni adalah bagaimanakah kita hendak mengeluarkan usahawan tani dengan siswa. Ini adalah cabaran baru Jadi UPM melalui program evaluasi usahawan tani yang sebagainya, cabaran kita selain daripada kita membuat penyelidikan pun bukan hanya disetakat dalam jenis-jenis saja, penyelidikan kita sekarang ni dah pergi kepada transnational research. Kita bersama-sama petani, penyelidik kita berada di ladang untuk bagaimana masalah mereka, dan pada yang sama selain pada graduan bekerja swasta dan sektor awam, tetapi graduan kita, cabaran kita baru kita bukan usahawan, tapi kita nak juga bukan usahawan seperti Azmi. Jadi dengan collaboration dengan pihak swasta dan sebagainya, insyaAllah kita mengeluarkan itu sebenarnya. Tapi dari segi pihak penawaran saya penting untuk melihat ini
dalam kalangan kita iaitu cabaran utama kita yang saya katakan tadi, selain itu bahawa pengeluaran makanan negara kita agak unik, iaitu selain daripada faktor-faktor pengeluaran seperti tanah, buruh dan sebagainya, tanah, buruh, modal dan sebagainya, kita bukan hanya bersaing dengan sektor-sektor yang lain, tetapi kita perlu bersaing juga. Kita tu pengeluaran makanan lah, bersaing dengan komoditi tanaman industri. Iaitu pulangan sebagai hebat, itu bukan mengatakan pulangan. Itu perlunya kerajaan memberi insentif dan sebagainya supaya pulangan dalam pengeluaran makanan sekurang-kurangnya sama, equal dengan pulangan dalam sektor kelapa sawit contohnya. Itu yang bermakna pentingnya insentif, insentif, semuanya untuk kita mencapai sekurang makanan. Baik. Terima kasih Datuk. Kalau saya boleh konkludkan tadi apa yang Datuk nyatakan secara umumnya, mungkin kita boleh katakan agenda sekuriti makanan ini ialah makanan equals to kedaulatan agaknya. Ya Datuk. Jadi kita dengar pula daripada saudara komplainer Megat Syahir Zainal selaku orang yang banyak terlibat dalam penentuan atau menyusun atur kegunaan tanah ini, bagaimana agaknya kepentingan agenda sekuriti makanan ini yang dalam praktis saudara dalam perancangan bandar ini. Sila. Ya. Terima kasih Puan Menteri Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi dari sudut perancangan guna tanah, perancangan bandar memang dia adalah satu perkara yang sangat penting lah, agenda sekuriti makanan negara ini. Mungkin pada masa dulu kita kurang menyentuh secara spesifik tentang agenda sekuriti makanan, tapi kebelakangan ini dengan penyediaan dan juga elemennya dimasukkan di dalam pelan rancangan pembangunan kita, maka dia menjadi semakin penting lah. Sebab kita semua sedia maklum, tanah adalah salah satu daripada komponen utama untuk aktiviti pertanian, dan bukan sebarang tanah, kita perlukan tanah yang berkualiti. Maknanya sayanglah kalau kita dah gunakan tanah yang berkualiti ini untuk kegunaan yang mungkin kurang tepat, maka kita akan lock ataupun akan terikat dengan penggunaan itu sehingga 30 hingga 50 tahun kan. Jadi kita juga tahu tanah adalah juga sumber yang terhad. Jadi di sini terdapat persaingan jika dengan aktiviti-aktiviti yang lain aktiviti perbandaran seperti perumahan, perniagaan, industri, dan kita sedia maklum juga setiap tahun penduduk bertambah, permintaan kepada aktiviti guna tanah perbandaran ini bertambah, dan persaingan ataupun masing-masing hendak berebut untuk tanah yang terhad ini untuk tujuan masing-masing lah. Jadi kita juga harus melihat dari sudut ancaman kepada aktiviti tanah pertanian kita. Maksudnya kalau walaupun SSL kita mungkin kita dah selesa pada masa ini, tapi jika kita kehilangan tanah-tanah pertanian untuk pada masa depan untuk aktiviti yang tidak sepatutnya, maka kita mungkin akan ada ancaman kehilangan kita punya security pada masa akan datang. Jadi saya ingat kita boleh konkludkan sebagai agenda security makanan negara kita ni memang adalah sangat penting lah dari sudut perancangan guna tanah di dalam negara kita. Terima kasih Saudara Megat. Betul, antara persoalan kita sebagai perancang ni mungkin macam mana kita nak meyakinkan orang ramai sebenarnya sekaki persegi bagi tanaman padi, macam mana dia boleh menjadi sekaki persegi bagi tanah perdagangan agaknya. Encik Megat Baik, seterusnya kita Cik Saudara Azmi selaku orang yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran makanan ini, agaknya bagaimana setakat ini tuan rasa negara memberi penekanan tentang kepentingan agenda sekuriti makanan ini dalam konteks kemudahan untuk menjalankan aktiviti ini. Sila Saudara Azmi.
Assalamualaikum moderator dan datuk-datuk dan profesor semua dan lihat saya. Saya ingat kalau kata kita bercerita tentang security makanan negara ni, tak ada negara lah yang kata perkara ni tak. Semua negara penting. Semua negara kata penting security makanan ni, dan kita di kalangan kita yang ada pada sini, yang ada dalam forum ini, kita kata security makanan negara penting. Macam Datuk cakap tadi, kalau kata perang pun sekejap je kita dah habis dah makanan. Tapi dalam keadaan kita yang makmur macam ini, kan, tanah yang mencukupi, modal semua kita cukup, tetapi kita masih tidak boleh sufficient daripada segi kita punya security makanan negara. Kita kena menengok sebab yang itu. Bagi saya kita kena tengok sebab, dan kalau kata kita salah plan, kita kena replan balik benda yang tengah berjalan. Dan kebanyakan security makanan negara ni terjadi lalu kena permintaan, macam Datuk cakap tadi. Bila ada permintaan, baru orang businessman macam saya nak buat, barulah ada operator nak buat. Jadi bila ada operator nak buat, barulah dia akan buat bersungguh-sungguh supaya dia nampak ini, bahawa bila ada permintaan, barulah ada kita boleh produce dan kita ada untung, baru kita buat. Kalau kata kita buat just for the sake, tak ada untung, tak adalah investor nak masuk. Jadi player tu yang penting nak untuk masuk ke dalam ni. Berapa ramai player? Let's say lah, kalau kata kita dulu tak terbuka minda untuk masuk dalam industri musuh, tapi kita nampak bahawa ada permintaan daripada segi industri musuh. Kita cuba masuk dan kita nampak memang ada momentum. Jadi kita go for it. Tapi daripada aspek makanan-makanan lain yang masih belum mencukupi, kita ambil contoh satu sajalah yang paling kritikal daripada segi daging. Permintaan ada. Permintaan ada. Tanah ada. Semua kita ada daripada yang itu. Tetapi kita tak boleh laksanakan kerana harga. Kalau petani tak untung macam saya, kita dah bela lembu, lepas tu bela 2 tahun lembu, kita sembelih lembu tu kita tak untung. So itu salah satu penyebab bahawa kita punya kadar SSL kita tak boleh naik. Kalau kata kita tak untung, siapa yang nak bertani, siapa yang nak itu? Kalau kata tak boleh memberi pulangan balik kepada orang yang menjalankannya. Kita tak boleh bergantung SSL ni ataupun ni kepada mafi, kerana kita need player. Kita ni player untuk jalankan dia. Jadi kita kena satu strategic plan yang kita nampak siapa akan jadi player. Yang paling mudah ialah kita ada GLC. Tetapi kebanyakan GLC kita dia tak menjurus kepada makanan. Dia lebih banyak kepada komoditi. Jadi benda-benda yang inilah yang harus diselaraskan supaya ada player di GLC level yang betul-betul fokus untuk membangunkan GLC yang ini bangun makan apa, yang ini makanan apa, yang ini makanan apa, yang ini makanan apa. Kalau kata tengok macam kata kita hasrat farm fresh, kita sekarang ni mengeluarkan susu segar negara lebih kurang 33% kalau tak silap saya. Saya ingat sekarang dah hampir 40% susu segar negara volume kita keluarkan. Tapi dia masih tak cukup lagi. Apa kita buat ialah kita buat invest di overseas. Kita panggil kita invest di overseas dan kita bawa balik kat sini. Itu buat Singapore ni, buat depending. So security makanan ni terjamin. Jadi kaedah yang ini kita tak boleh tertakluk kepada kita mesti produce makanan di dalam negara saja. It's better kalau kata kita boleh. Yang mana kita boleh buat, kita boleh buat. Yang mana kita tak boleh buat, we need to think secepatnya. Kita tak boleh lagi berretorik semua ni penting. Memang penting. Kita tak boleh merancang-rancang. Kita dah rancang 20 tahun dah cerita ni. Kan? Tapi kita masih cerita di abad yang sekarang kita masih cerita rancang. Kita masih cerita ni. Tapi yang saya tengok kebanyakan security makanan negara ni dilengkapkan oleh industri player. Jadi untuk mempercepatkan proses itu, saya nampak pandangan saya GLC harus terlibat secara serius dan fokus. Katalah ada GLC yang betul-betul memang untuk lembu. Insentif perlu. Dalam pertanian insentif perlu, tapi cara memberi insentif tadi itu yang perlu kita fikirkan. Kalau dulu kita bagi insentif pada peternak, kita bagi dia lembu. Kadang-kadang lembu belum dapat dekat dia dah jual. Tapi kalau kata macam sekarang ni, kalau kata kita bagi dia insentif daripada segi kenaikan harga susu, dia tak jual lembu.
Oh, kalau kata produce banyak-banyak, saya akan dapat hasil lagi banyak. Jadi Ya. kaedah yang lebih efisien, kaedah yang lebih menarik petani untuk dia get involved. Jadi kalau kata dengan syarikat saja, kita tak boleh membesar sendiri. Jadi kita need a small player, SME dalam pertanian juga. Jadi kalau ada insentif daripada segi harga, daripada segi galakan, saya ingat kaedah yang insentif, pemberian insentif tadi itu harus dikaji supaya lebih menggalakkan lebih ramai orang untuk bertani, Ya. memberi pulangan. Dia yang penting memberi pulangan. Kalau tak beri pulangan, orang tak. Betul. Lebih baik saya pergi kerja, anak-anak muda dia lebih baik saya kerja dekat McD daripada aku nak menyangkul dengan kebun sekadar ke bapak. Betul. Dia takkan terjadi. Jadi saya ingat saya punya pandangan itulah untuk yang first round ni. Ya. Baik, terima kasih Cik Azmi. Kita dengar pun naik semangat untuk rasa nak balik pergi tanam, pergi buka ladang kan. Jadi itulah persoalan agaknya yang kita perlu fikirkan, antara lain bagaimana usaha untuk kita menarik semula ataupun menarik anak muda terutamanya selain daripada GLC ataupun player-player utama ini untuk kembali ataupun menukar aktiviti kepada pertanian makanan ini. Mungkin satu hari kalau Datuk kita boleh menggalakkan gatri kelapa sawit mungkin itu satu yang kita rasa mungkin pada masa hari ini mungkin dia nampak macam mustahil, takkanlah dan sebagainya, tapi kenapa tidak kan, kenapa tidak. Jadi bagi meneruskan perbincangan kita pada petang ini, saya akan teruskan dengan pusingan kedua. Kita telah dengar tadi perspektif daripada penyelidik, daripada insan yang hands on dengan perancangan guna tanah, pemain utama dalam industri pengeluaran makanan ini. Jadi kita dengar pusingan kedua ini saya akan lebih fokus kepada bidang tugas tuan-tuan yang bagi Datuk dan tuan-tuan. Saya nak mula dengan Tuan Syaril juga dari segi dari MAFI ini. Kita tahu daripada pagi tadi kita telah mendengar pembentangan daripada Wakil MAFI juga, iaitu Cik Nur Syabani Nordin, berkenaan dengan hala tuju sektor agro makanan negara. Untuk perbincangan yang lebih lanjut, apa pandangan Tuan Syaril berkenaan aspek kepentingan melindungi sumber tanah bagi aktiviti pertanian untuk sekuriti makanan ni? Apakah cabaran-cabaran yang boleh kita kaitkan dengan perkara tersebut bagi ataupun halangan lah agaknya yang Tuan lihat dalam kita nak melaksanakan nanti dasar agro makanan negara ini? Silakan Tuan. Terima kasih Puan Moderator. Sebelum saya mengulas lebih lanjut lah, saya cuma nak highlight beberapa saya kira fakta. Yang pertamanya, kalau bercerita berkenaan dengan agro makanan ni, daripada keseluruhan lebih kurang kalau tidak silap saya 8 juta hektar tanah pertanian ni untuk agro makanan sebenarnya hanyalah 10% sahaja. Bakinya selalunya memang untuk agri komoditi lah, seperti kelapa sawit, getah koko dan sebagainya. Itu yang saya kira yang pertama lah daripada segi aspek guna tanah. Dia 10% versus 90% inilah, itu yang pertamanya. Terutamanya kalau kita lihat, kalau misal daripada harga komoditi ni, kalau misal komoditi ni harga dia meningkat dengan begitu baik, seperti contoh hari tu bila kelapa sawit meningkat dia, so quickly kita ni berubah, mudah sangat kita tinggal daripada segi aspek agro makanan ni. Sedangkan kalau nak dikira daripada segi ekonomi, saya selalu bercerita bahawa agro makanan ni dia recession proof. Walaupun kita lihat ketika lain-lain industri mencatatkan pertumbuhan negatif, tapi alhamdulillah bagi sektor agro makanan kita masih kekal mencatat pertumbuhan positif. Kalau kita silap saya daripada suku ketiga ataupun keempat pada tahun lepas, kita mencatatkan pertumbuhan sebanyak 2% kalau dibanding dengan lain yang memang merudum teruk lah.
Itu yang pertama. Jadi saya juga nak nak juga highlight bahawa daripada segi aspek tanah ni, yang pertamanya kita perlulah jaga dan memelihara sumber tanah sedia ada lah. Itu yang yang kira penting Pasal daripada segi aspek tadi saya cakap tu, penggunaan land use ni sentiasa berubah. Selain daripada agri komoditi juga kita lihat kerajaan negeri lah yang mempunyai kuasa mutlak ke atas tanah milikan negeri masing-masing ni, kadang-kadang meluluskan, di mana kadang-kadang kita pun pernah dengar PKPM sebagai contohnya, Taman Kekal Pertanian makanan telah digazet, telah ditukar sedangkan sepatutnya kita menjaga kawasan tersebut, tetapi instead kawasan tersebut itu ditukar bila nilai dia value dia lebih tinggi lah. Itu juga merupakan satu isu Jadi di samping itu juga saya rasa yang paling penting juga daripada pengurusan tanah pasal kita dapati juga kadang-kadang tu ada pengurusan tanah tu tidak betul dan kurang lestari yang menyebabkan berlakunya kehilangan nutrien lah. Ini lepas pada tu kita tambah baja, racun secara berlebihan, ini menyebabkan kita punya sektor agromarket. So that's why lah cabaran ini kita banyak benda yang kita buat. Bawah DOA itu memang kita menggalakkan terutamanya persijilan kita MyGap dengan MyOrganic. Tapi adalah pula isu dia. Kalau nak cerita dengan MyGap ni, kita masih gagal lagi untuk mendapatkan harga premium untuk produk-produk MyGap ni atau MyOrganic. Sedangkan kalau di luar negara orang memang melihat ni, nampak dia MyGap ataupun MyOrganic, people are willing to buy with extra punya tu. Tapi di sini jadi lain pula. Walaupun itu merupakan satu iktirafan yang mana kita perlu have to educate lah kita punya masyarakat bahawa yang mana ada persijilan MyGap dengan MyOrganic ni sepatutnya kita utamakan lah kerana mereka mengamalkan daripada segi aspek sustainability itu. Dan di samping itu juga macam kita sedarlah daripada segi aspek sustainability ni apa yang berlaku terutamanya kalau saya boleh highlight macam dulu Cameron Highland, bagaimana berlakunya kawasan pengerokaan tanah haram apa-apa semualah. Di samping itu juga kita pun ada juga bangunkan sebenarnya garis panduan pembangunan pertanian di tanah bercurun ni. Pasal kita tahu kawasan-kawasan begini sebenarnya tidaklah orang kata kawasan-kawasan penting sebenarnya kerana iklim apa semua, tapi kadang-kadang because kawasan itu kawasan sensitif alam sekitar jadi kita kena jagalah orang kata daripada segi aspek itu. Jadi saya cuma nak highlight di bawah dasar agro makanan negara, saya kira Cik Nur Syabani telah pun highlight tadi di bawah dasar agro makanan negara 2.0 memang kita highlight kali ni memang spesifik kita ada dia punya trust tu yang berkaitan dengan alam sekitar lah. Jadi kita ada 4 strategi yang meliputi, yang pertamanya pengurangan kehilangan dan pembaziran makanan. Ini memang kita highlight. Sebelum ini kita tak pernah cerita berkenaan dengan food waste. Tapi kali ini kita highlight food waste. Lepas pada itu penggunaan produk berasaskan bio, pemeliharaan sumber biodiversity serta pembangunan sistem makanan yang sihat yang mana kita tekankan sangatlah. Jadi semua terah dasar dan strategi-strategi ini kita alignkan dengan SDG 2030. Tapi ini cuma cerita daripada segi on paper lah. Bila saya highlight SDG dasar dan SDG ni, mungkin ramai yang kata ini semua on paper. Itu betul lah, tapi kita pun kena ada juga 30,000 feet punya world view kan, supaya benda ni bolehlah kita turun macam, because at the end of the day saya agree lah macam orang macam Tuan Azmi, mereka ni yang memang akan yang industri player tu lah yang akan melaksanakan ni. Saya cuba nak highlight lah pasal tadi dah cerita pasal kelapa sawit apa semua. Saya kira pernah saya saksikan sawit Kinabalu kalau di Sabah tu bagaimana dia buat di antara menanam kelapa sawit dengan menternak lembu. Ini merupakan satu orang kata success case lah. Tapi bila dilihat memang banyak cabaran-cabaran dia lah. Dan itu kita kena sama-sama lah. Di peringkat kementerian sebenarnya kita pun seringkali mengadakan kerjasama strategik dengan kementerian MPIC Ministry of Plantation Commodity Industry untuk kita sentiasa orang kata memberikan insentif, galakan terutamanya berkaitan dengan GLC lah supaya orang kata to keep on orang kata venturing into this agro-food punya ni lah. Okey, itu saja daripada saya Puan Moderator. Baik, terima kasih Tuan Syaril. Yang berbagi Datuk kalau kita tengok daripada pagi tadi berkaitan juga dengan pembentangan daripada MAFI berkenaan dengan sektor agro makanan negara itu, saya berpendapat sektor agro makanan ni memang sangat berpotensi untuk dimodernkan melalui pengeluaran makanan dan seterusnya dapat meningkatkan pengeluaran dan defisit import makanan ini. Jadi
apa lagi agaknya yang perlu kita tambah dalam dimensi-dimensi ini bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran makanan ini? Sila. Terima kasih Pak Ruzika. Memang betul seperti tadi kita ini telah secara komprehensif level dan makanan dan juga dasar ada jangan juga dasar makanan 2.0 yang terima kasih. Tapi untuk menjawab apakah tambahan sebenarnya diperlukan, saya ingin menarik mengapakah tanaman industri kita begitu berjaya sekali. Kalau dulu getah, sekarang kelapa sawit. Kelapa sawit alone telah memberi sumbangan yang besar kepada KDN negara dan punya pendapatan ekspor tu lebih kurang 70 bilion ringgit campur dengan aktiviti pengirian. Mengapakah dia? Salah satu faktor, saya di kampung dulu. Saya lihat ada, kalau dalam bahasa Inggerisnya, ada coexistence di antara sektor peladangan dan juga kebun kecil. Sebenarnya kebun kecil kelapa sawit tidak akan boleh jual kelapa sawitnya kalau tidak ada peladangan. Sebab sawit tu bila buah tu dituai hari tu, dia terus dihilangkan. Dia punya fatty acid dia akan tinggi dan sebagainya. Dan pada yang masa sama, peladangan estate dia mempunyai access capacity di pemikiran ini. Dia memerlukan buah daripada semua holding. Jadi ini kewujudan bersama di antara semua holding dengan juga sektor peladangan ini telah mengadakan satu konsep yang kita panggil menang-menang lah. Maksudnya di antara sektor peladangan yang estate besar dan holding. Dan juga ini saya ingin menarik juga apa yang katakan Cik Azmi tadi. Jadi mungkin model ni kita boleh relate kepada pengeluaran makanan. Di mana JLC, tadi disebut juga JLC yang besar-besar ni, mungkin ialah sebelum sebagai sektor menceburi dalam peladangan, mungkin bermula daripada JLC yang besar sebesar peladangan, dan di situ ada pekebun kecil, dikelilingi pekebun kecil pengeluaran makanan. Jadi pekebun kecil ni boleh menjual kepada JLC dan JLC dapat memasarkan. Mereka boleh besar dengan volume yang besar dan dengan harga bagus dan boleh ini menembusi tekanan ekspor. Jadi ini kemungkinan kita boleh menggunakan how are we going to emulate model sektor tanaman industri kita terapkan kepada sektor pengeluaran makanan. Kemungkinan ini adalah satu cara untuk kita meningkatkan produktiviti. Produktiviti itu boleh tinggalkan kalau pendapatan naik sudah tentunya banyakkan produktiviti sektor pengeluaran. Yang kedua, apa yang telah dijalankan oleh negara-negara rakan-rakan saya negara maju lah. Jadi sektor pengeluaran makanan ni sebenarnya selain daripada makanan itu sebenarnya dia dalam bahasa ekonominya dia panggil positive externality. Positif dari segi dan sebagainya dan stimulus estetik dari segi tourism dan sebagainya. Jadi apabila kita membeli punya cili daripada petani itu, sekarang ni sebenarnya kita kalau cili 1 kilo sekian ringgit, kita hanya membayar cilinya saja. Tetapi kita perlu fikirkan sumbangan pakcik tanam ataupun pengusaha tanam cili itu lebih daripada cili itu sebenarnya. Sebenarnya dia juga dapat melindungi alam sekitar dari segi climate change dan sebagainya. Jadi ini belum lagi kita membayar maksudnya fungsi tanaman pengeluaran makanan dalam sekitar dan sebagainya. Kalau lah ini dapat dijalankan sebagai negara maju, maksudnya kita bagi nilai tambah tinggi sedikit kepada pengeluar cili tersebut dan ini akan menarik pelaburan. Sudah tentunya orang kata nanti cili semakin tinggi lah. Tapi remember ada beberapa mekanisme yang kita buat. Mesti daripada pembeli, mungkin daripada pengeluaran dan sebagainya. Sebab apa kita melihat ni, pengeluaran makan ni bukan hanya pengeluaran makanan saja, tapi adalah kewajipan bersama dari kedaulatan makanan. Jadi adalah maksud tanggungjawab semua rakyat negara kita untuk memastikan pengeluaran makanan tersebut. Jadi salah satu cara mestilah kita membayar dari segi bahasa Inggerisnya multi-functionality of agriculture tersebut. Itu yang kedua. Satu lagi perkara yang mungkin disebut dalam satu tujuan makanan tadi.
ekosistem. Punya dalam penyelidikan saya lah, ekosistem untuk kita menaikkan produktiviti ada tiga. Pertama dari segi yang kita panggil conducive policy, insentif dan sebagainya itu. Maksudnya insentif yang saya katakan tadi juga, kurang-kurangnya pulangan pada pengeluaran makanan mestilah sama dengan pengeluaran kelapa sawit. Kalau tidak, orang takkan pergi makan, baik tanam kelapa sawit saja. Ya. Kedua adalah teknologi. Maksudnya sudah sampai masanya lah Pagi tadi pun ada teknologi tinggi dan sebagainya. Boleh lagi daripada situ. Ketiga adalah pemain industri sebut. Sudah sampai masanya lah, maksudnya kita panggil petani itu bukan petani tapi adalah usahawan tani maksudnya orangnya tu maksudnya. Jadi saya harapkanlah dalam dasar-dasar ibu makanan bagaimanakah kita untuk menguatkan lagi ramai usahawan tani. Jadi nak jadi usahawan macam Cik Azmi ni bukan calon-calon orang. Kami membuat daripada 2012 program inkubasi usahawan tani dan kita setiap tahun dalam 40 orang, sebenarnya dalam 55% saja menjadi usahawan. Itu pada saya dah kira berjaya dah dalam fakultas pertanian kita lah. Kan tak semua, ada yang dapat kerja lain, dia pilih kerja lain dan sebagainya. Tetapi pulangannya memang begitu. Ada yang satu kumpulan tu dia punya pulangan dia sales 6 juta satu tahun. Saya pun terperanjat 6 juta, kata 600,000 punya 6 juta. Itu memang perkara yang betul. Jadi maksudnya sudah sampai masanya lah. Yang pakcik-pakcik di kampung itu okeylah, biar nanti dia akan exit dengan sendiri lah. Tapi maksudnya seperti negara-negara yang maju dan sebagainya, negara Israel pun sebut Israel, tapi di situ memang petani yang jadi petani mesti sertifikat petani. Maksudnya usaha petani jadi usaha barulah dapat loan, dapat insentif dan sebagainya. Barulah impian. Jadi tiga perkara itulah saya rasa perlu diterapkan dalam dasar-dasar akan datang Satu adalah kita nak emulate sektor tanaman industri yang berjaya sekali. Kedua adalah recognize the multifunctionality of agriculture. Itu memberi sumbangan lebih daripada pengamatan dan sebagainya. Ketiga adalah maksudnya petani kita panggil usahawan. Semuanya usahawan sebenarnya, usahawan yang dapat pendapatannya begitu lumayan sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Kalau saya boleh faham secara keseluruhannya Datuk, mungkin kita kata kita kena tengok agenda pengeluaran sumber makanan ni sebagai suatu sistem. Keseluruhan tu kita kena tengok dari bermula daripada biji benih itu sama macam pokok tu jugalah, daripada biji benih sampailah dia mengeluarkan hasil, kita kena tengok secara keseluruhan, input, guna tenaga, kewangan dan sebagainya. Jadi saya nak beralih kepada saudara Tomprener Megat Syaril dari segi gambaran keseluruhan yang telah kita ada daripada pagi tadi itu berkaitan dengan pengurusan dan perancangan guna tanah untuk sekuriti makanan ini. Bagaimana agaknya kita nak menterjemahkan dasar-dasar yang telah digariskan macam tadi Datuk kata dah lama dah kita plan dan sebagainya, tetapi setakat ni kita belum nampak lagi lah bagaimana kita mengekalkan guna tanah pertanian itu sustain daripada dulu sampai sekarang. Sebab kalau kita tengok pagi tadi pun telah dibentangkan peluasan tanah padi itu, kalau kita ambil satu contoh pun telah menjadi guna tanah yang lain. Bagaimana saudara Megat? Sini. Terima kasih Puan Moderator. Jadi saya ingat kalau kita tengok yang kita sebut sedia malam dalam perancangan spatial dan juga guna tanah di negara kita, kita punya rancangan pemajuan, kita ada rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri, rancangan tempatan daerah. Di setiap peringkat negara kita tu kita ada perancangan guna tanah dan tanah spasialnya. Dan di dalam kajian-kajian ini kita telah lama ada sektor pertanian ini bila kita menjalankan kajian-kajian ini. Jadi dia menjadi salah satu daripada skop ataupun subjek yang kita kaji lah. Dalam kita merancang pembangunan spasial dan guna tanah di seluruh peringkat pembangunan di negara kita. Jadi ini bermakna dari segi datanya, analisisnya dan terjemahan kepada strateginya, kita telah mengambil kira elemen-elemen guna tanah pertanian ini daripada kita
kalau ikut pengalaman saya daripada sejak saya mula ceburkan diri dalam bidang membuat rancangan-rancangan pemajuan inilah. Jadi saya ingat elemen itu telah ada. Maknanya kita mengambil kira elemen pertanian ini ya. Tapi mungkin dari sudut elemen-elemen yang utama lah, seperti macam kawasan kalau di utara tu, kawasan jelapang padi itu memang kita dah set aside ataupun kita telah membuat salah satu daripada elemen utama dia dalam perancangan guna tanah kita. Kita pun tidak asing dengan TKPM kan, Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Di dalam rancangan tempatan kita memang kita mengambil kira elemen-elemen TKPM dan juga ZIA inilah. Cuma saya rasakan mungkin kita perlu refokus dan perincian lah dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku pada masa ini. Maknanya kita harus meneliti lagi, memperincikan lagi data-data guna tanah sumber makanan kita. Kalau dulu mungkin kita tidak ada perincian dari segi jenis dan sebagainya. Jadi sekarang ini mungkin sudah masanya kita melihat sumber makanan ini, datanya, analisisnya dengan lebih terperinci dan melihat jurang-jurang data yang ada lah. Kita juga harus juga melihat SSL dan juga SSR yang dibentangkan pada pagi tadi, di mana gapnya dan di mana kita perlu menambah unjuran, dan sebenarnya kita kena translate gap itu ke dalam bentuk tambahan guna tanah ataupun tambahan teknologi dan sebagainya lah, untuk kita betul-betul tahu berapa banyak keperluan-keperluan tanah pertanian sumber makanan kita yang diperlukan lagi lah. Dan saya ingat dengan kita punya ada dasar agro makanan negara ini, saya rasa dia akan memberi kita hala tuju yang lebih jelas. Kalau di dalam pembentangan pagi tadi juga ada menyebutkan tentang unjuran dan juga sasaran dan juga keperluan-keperluan tanah secara amnya, maka kita boleh gunakan ini. Kita ada dah guide ataupun kita dah ada NOS, kita punya hala tuju lah di mana utara kita untuk kita masukkan di dalam strategi-strategi pelan pembangunan kita pada masa akan datang lah. Dan saya ingat perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Datuk Nasir juga, seperti nilai ekonomi tanah dan juga nilai sosial tanah itu, somehow kita perlu juga translatekan di dalam pelan ataupun rancangan pembangunan yang kita sediakan. Jadi saya ingat dengan refocusing dan juga perincian kepada data, analisis dan juga penerapan di dalam strategi perancangan guna tanah tu, saya rasalah kita boleh mendapat hala tuju dan juga mendapat output yang lebih baik lah di dalam kita memahami dan juga kita melihat keperluan guna tanah sumber makanan negara kita ini. Baik, terima kasih Cikgu Kat. Saya setuju sebab mungkin sebelum ni kita warna satu warna saja untuk pertanian ni, warna hijau. Mungkin nanti kita kena color warna oranye agaknya untuk pengeluaran makanan, tapak-tapak pengeluaran makanan. Baik, kita teruskan dengan Saudara Azmi. Ya, kita mengucapkan tahniah kepada Saudara Azmi kerana saya percaya beliau merupakan telah menjadi satu contoh usahawan tani susu segar. Jadi kita juga percaya sebelum sampai ke tahap ini, sudah tentunya saudara telah mengalami pelbagai cabaran yang berkaitan jatuh bangunnya sebuah perniagaan lah. Tapi kita tak naklah dengar, bukan tak nak dengar, kita tak ada cukup masa untuk dengar pengalaman tu secara keseluruhan. Mungkin Cik Azmi boleh kongsi dengan kita cabaran yang dihadapi dalam usaha nak mencari tapak itu, terutamanya tanah lah, dalam nak mengenal pasti tanah, mendapatkan tanah-tanah yang sesuai dan sebagainya, dalam usaha untuk mendapatkan satu tapak yang cantik ataupun sesuai untuk usaha perusahaan pengeluaran susu segar. Sila Tuan. Dia tanah sekarang dah tak ada lagi tanah yang cantik-cantik ni yang kita nak minta ni dah tak ada dah. Semua dah habis dah. Kalau kita tengok dah, kalau kata
kata kita jadi petani yang era saya sekarang kan, petani, peternak ni, kita dah tak dapat tanah tanah cantik-cantik semua yang komoditi dah habis. Okey. Semua komoditi dah habis. Jadi kita ni apa yang ada kita jalankan. Tapi oleh kerana iltizam dan semangat kita yang kuat, kita percaya kat mana pun kita letak, insya-Allah lah kita boleh buat. Kalau kata tengok ladang saya yang pertama, kita kena naik sungai, tak sampai kena lalu sampan, lalu itu, baru boleh sampai ke ladang saya yang pertama dekat Sedili. Itu pertama, ladang yang kita beli tak besar pun, RM40, tak ada tanah yang percuma waktu tu. Kita kena bersusah payah nak keluarkan susu pada waktu tu daripada bawah itu nak keluarkan susu, kena naik lori, lepas naik lori kena naik kot, naik perahu lagi, lepas tu baru naik lori balik baru hantar untuk diproses. Sebab kita tak dapat tanah yang ni. Kemudian fasa kedua kita, bila kita dah ada untung sikit, kita cari tanah yang mana yang ada orang offer tanah oleh. Sebab masa kita kecil ni, siapa yang nak pandang kita nak minta tanah? Tak ada orang pandang lah. Bawa lah tempat kerja ke apa ke. Bila kita dah besar macam ini, sebab tu kita kena tengok balik semua peranan daripada segi kita. Kerana kadang-kadang usahawan ni bila dia datang kehendak dia nak buat, dia dapat ilham projek, dia dah dapat satu projek yang besar, dia nak tanah segera. Mohon tanah setahun, dia punya steam tu habis. Dah tak payah. Dia masa dia dapat tanah tu modal pun dah habis tu, kan? Modal pun dah habis, tak payahlah. Kan? Jadi benda proses mendapatkan tanah ni tadi, macam saya sekarang di tahap saya sekarang ni, banyak tanah yang ditawarkan kerajaan negeri ataupun GLC ataupun syarikat-syarikat lain ajak kita bekerjasama. Kerana kita dah ada track record, dah ada kejayaan, dah ada ini, dah ada ini. Tapi sebelum era kita mencapai kejayaan, memang kita menghadapi kesukaran mendapatkan tanah. Dan apa yang saya lihat juga, kalau katalah sekarang saya nampak satu tanah yang sangat berpotensi. Saya nampak potensi tepi jalan, kos transport saya akan rendah, kos ini akan rendah, boleh datangkan komuniti, pekerjaan, boleh beri pulangan balik kepada sosial dan beri. Tapi tanah itu dimiliki oleh institusi ataupun agensi. Agensi tak nak lepas. Bila kita agensi lepas pula kan dia marah. Ini dah macam ni. Jadi benda-benda yang nampak kecil begitu. Haruslah dilempak bahawa ada juga tanah-tanah di agensi yang tak produktif. Bila tanah-tanah di agensi ni tak produktif, kena cepat-cepat di-work supaya dia boleh jadi tanah yang produktif daripada dia jadi tanah yang terbiak. Sesiapa pun tak dapat faedah, negara tak dapat faedah, kerajaan pun tak dapat faedah, rakyat pun tak dapat faedah. Benda-benda yang ini haruslah dikalibratekan semula. Tapi memang cabaran macam kita buat sekarang. Kita macam model macam mana yang Datuk cakap tadi, industri tanaman, dia ada kebun kecil, begitu juga kita. Tapi kita bagi tempat anchor, we as an anchor company. So kita dah 2 kali kita jadi anchor company kepada kerajaan. Satu lagi masa EPP 13 kita dapat wujudkan 33 farmers sekeliling kita, satellite farmers. Tapi satellite farmers kita menghadapi masalah untuk dapat tanah. Kerana dia daripada segi kredibelnya tak ada, tapi dia sendiri oleh kerana kredibelnya tak ada, dia orang smallholder dan industri ni masih yang tak menentu pada waktu itu, funding pun susah, nak dapat tanah pun susah, nak minta pun susah, jadi dia masih cara yang tradisional. Itulah cabaran yang dihadapi oleh mereka. Begitu juga kalau kata kita nak pergi ke food security tadi, kalau kata kita nak fokus kepada tanaman contoh tanaman makanan lah, kita ambil padi apa ke. Kalau kata kita nak cari tanah untuk padi pun very limited. So jadi benda-benda yang ini dekat dasar macam dekat kementerian ni harus realistik juga dengan keadaan situasi yang ada, tanah-tanah di agensi dan tanah-tanah yang tinggal untuk pertanian yang kita katakan food security yang kita masih kurang ni tadi, tanah-tanah yang sudah ni, yang satu charge tanah. Janganlah charge tanah, sewa tanah. Macam sekarang saya sewa. Janganlah sama macam sewa kelapa sawit. Itu industri yang dah lama stabil.
Jadi benda-benda yang itu pun harus difikirkan. Jadi kita belum mula lagi berniaga dah nak kena bayar macam-macam benda macam itu. Apatah lagi usahawan-usahawan kecil. Ya. Tanpa usahawan-usahawan kecil ni, kita punya industri tak berkembang. Kita tak boleh berharap pada anchor saja. Bila ada anchor saja, dia akan monopoli. Jadi dia presiden sosial ni pula dah tak cantik. Jadi benda harga tanah pun kena tahu. Kegunaan tanah untuk ini bahawa dia dah keluarkan kos begini, dia ini bila dia boleh break even dia, itu pun harus kita ambil fikir juga. Ya. Jadi benda-benda macam itulah yang saya nampak halangan-halangan yang ada dalam sektor pertanian, dalam kita nak mencukupkan kita punya security makanan negara. Bagi saya, petani-petani ni adalah orang yang tak didendangkan. Betapa susahnya dia orang. Ini satu masuk industri ni, dia bukan sama macam kita perkilangan ataupun construction yang kita dah boleh kira untungnya. Yang ini belum boleh kira untungnya lagi. Kita tak kira kemaraunya, kita tak kira serangan penyakitnya, kita tak kira segala benda yang alam terjadi ini terlibat dengan kita. Jadi benda-benda yang ini harus dilestarikan supaya petani ini boleh jadi perkasa. Bila petani perkasa, baru dia boleh keluarkan makanan. Saya kan itulah yang saya nak sampaikan. Mungkin kalau kata ada yang sentuh telinga ke apa, dia industri player, memang mulut dia selupor sikit. Kadang ketelusan itu pun penting juga, Jasmine. Kalau tak, kita tak dapat kenal pasti masalah yang sebenarnya, kan? Jadi kalau secara umumnya mungkin saya boleh katakan, memang kalau kita nak bermula pada waktu kita nak mula tu, memang itulah satu perkara yang paling susah sebenarnya untuk kita meyakinkan semua pihak. Macam kita, apa yang kita buat ni pun, macam mana kita nak meyakinkan semua orang bahawa pertanian ini adalah suatu yang mendatangkan pulangan yang sangat baik. Ini yang saya rasa cabaran kepada pasukan kajian ini untuk kita mengupas. Jadi untuk sesi yang seterusnya, saya nak buka dulu kepada beberapa soalan yang telah disampaikan kepada Urustia. Pertama, kita telah mendapat soalan daripada Encik Rizwan daripada Majlis Daerah Cameron Highland. Beliau membangkitkan berkenaan bagaimana kita dapat bagaimana kita melihat keseimbangan antara pembangunan pertanian dengan pemeliharaan alam sekitar. Beliau bersetuju supaya perlu ada satu perancangan bersepadu, menyeluruh dan holistik yang diharapkan bagi ke arah kelestarian pembangunan lah. Bagaimana pandangan Datuk? Saya nak tujukan soalan ini kepada Datuk. Dari segi keseimbangan alam sekitar dengan pembangunan pertanian. Sila. Terima kasih Puan Rita. Saya rasa nanti Cik Sahir boleh sambung sebab yang dikatakan tadi dalam Dan 2.0 pun melengkapi keseimbangan alam sekitar. Walaupun untuk itu, kita sudah maksudnya iaitu dapat katakan tadi bahawa pengeluaran pertanian, pengeluaran makanan bukan hanya mengeluarkan makanan tetapi adalah juga mengeluarkan eksternaliti yang positif seperti pemeliharaan masyarakat. Dan of course ada yang mengatakan juga pertanian juga ada negatif kepada masyarakat, ada juga adanya. Tapi bagaimanakah insentif yang kita perlu berikan kepada pengeluar petani, pengeluar atau usahawan tani supaya dia dapat mengeluarkan makanan dan pada yang maksimumnya alam sekitar adalah dijaga. Kadang kita tak nampak juga halanya di mana habis makanan berlaku dan sebagainya. Tapi kerana itu mereka tidak mengamalkan yang orang kata itu culture practices atau pengalaman. Tapi persoalannya bagaimanakah kita nak memupuk supaya petani mengamalkan amalan pertanian terbaik. Kadang-kadang mereka ni hanya bermotifkan keuntungan, profit oriented, dan mereka kadang-kadang petani itu adalah short term. Saya nak untung, maksudnya dia tak kira pula punya tanggungjawab kepada sosial, kepada tanah dan sebagainya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, iaitu apa yang dilakukan oleh negara maju, mereka recognize, mereka mengenal pasti bahawa sumbangan pengeluaran makanan bukan hanya makanan,
tapi adalah alam sekitar. Jadi petani adalah dibayar semua. Dibayar kerana mereka menjaga alam sekitar. Maksudnya menjaga alam sekitar macam mana? Maksudnya dia dengan amalkan, dibagi insentif dan sebagainya supaya mereka mengamalkan amalan pertanian yang baik. Jadi masa sama pertanian dan pada masa sama juga menjaga alam sekitar. Insentif dibagi. Itu maksudnya dia ada pembayaran. Maksudnya kalau harga cili tekan 2 ringgit sekilo, saya pernah ingat berapa sekarang ni, tapi kerana dia menjaga alam sekitar tambah 30 sekilo. Itu maksudnya supaya insentif itu dibagi. Semuanya sebenarnya behavior pengguna ni kalau dari ekonominya adalah dia berkaitan dengan insentif. Kalau insentif dibagi, dia akan maksudnya dia akan berkelakuan begitu. Jadi maksudnya pemaksaan tak boleh. Maksudnya sebab kadang-kadang dalam ekonomi itu dia ada market based instrument. Market based instrument adalah lebih efektif daripada kalau ilmu alam sekitar itu adalah command and control. Maksudnya command control itu dipaksa dengan akta dan sebagainya. Tapi ini dibagi insentif market based instrument. Salah satu caranya adalah dibagi insentif supaya dia dapat harga barangan itu lebih tinggi daripada sepatutnya. Dengan cara itu saya rasa menggalakkan amalan pengelola pertanian ini menjaga alam sekitar di samping mengeluarkan. Terima kasih, Datuk. Sebenarnya kita menerima banyak persoalan yang dibangkitkan, cuma memandangkan masa yang tidak mengizinkan. Mungkin antara lain secara keseluruhan apa yang dibangkitkan oleh peserta-peserta kita ialah berkenaan dengan tanggapan orang kita tentang sektor pertanian. Ya, seperti yang kita sedia maklum, ramai yang kata pertanian ni adalah untuk orang kampung saja dan sebagainya. Jadi saya nak tunjukkan soalan ini kepada Tuan Syahril daripada MAFI. Bagaimana dasar Grup Makanan Negara itu address isu berkenaan dengan bagaimana untuk kita mengubah mentaliti ataupun persepsi orang ramai terhadap sektor pertanian ini. Sila, Encik Syahril. Terima kasih Puan Moderator. Kalau nak dikirakan daripada segi mindset ni memang kita aware lah bahawa sektor pertanian ni memang sering kali kita cerita dalam konteks 3D dipanggil dirty, dangerous kan, difficult kan. Jadi bila kita dah biasa sangat perception itu dalam budaya kita, so sebenarnya di challenge di kementerian ni adalah untuk mengubah mindset itulah. Sebenarnya untuk mengubah mindset ni bukan satu perkara yang mudah. Mengambil masa yang saya kira lama lah nak kata berpuluh tahun tu macam lama sangat lah kan, boleh tidak sampai tahap itulah Okey, pasal itu di kementerian kita aware sebenarnya berkenaan dengan daripada segi golongan belia. Pasal tu di kementerian kita ada satu unit dipanggil khusus untuk menggalakkan penyertaan belia, atau kita panggilkan sebagai unit agropreneur muda lah Nama pun agropreneur muda tu supaya dia orang punya dia punya term tu catchy lah. Dan unit agropreneur muda ni memang menawarkan pelbagai insentif antaranya geran kebanyakannya. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 20,000 geran ini ditawarkanlah kepada belia-belia yang berminat untuk melaksanakan projek-projek pertanian, dan sekiranya mereka mendapati bahawa projek itu adalah orang kata mampu untuk sustain, kita offerkan pula daripada pinjaman mudah yang ditawarkan oleh Agrobank. Memang banyaklah, dan kita melihat bahawa dengan perkembangan teknologi seperti IR 4.0 lepas pada tu IoT, artificial intelligence, memang kita amat menggalakkanlah supaya belia-belia kita mencuburi dalam bidang pertanian lah. Kita sebenarnya nak disassociate image kalau kita melihat petani ni macam lekeh je apa semua jadi kita nak tengok sekarang ni sebagai kita punya petani ni sebagai orang kata nampak bergaya lah, orang kata nampak hebat. Pasal saya pengalaman saya kita pernah melihat di mana plant factory yang menggunakan plant factory tu memang nampak lah duduk pun depan monitor, everything control by handphone semua. Jadi kita nak mengubah mindset bila kita supaya dapat tanggapan yang sebegitu. Dan kita di kementerian pun banyak jugalah insentif, antaranya kita di bawah belanjawan tahun lepas kita dapat 60 juta untuk pinjaman
pinjaman khusus bagi untuk teknologi sahaja. Mana-mana usahawan boleh buatkan pinjaman lah dengan kadar yang orang kata kadar yang mampu lah untuk kita berusahawan untuk convert dia punya pertanian itu kepada penggunaan teknologi. Jadi ini usaha berterusan di peringkat kementerian. It's not an easy challenge, tapi kita rasa usaha ini memang perlu ada lah untuk sustain kita punya agriculture untuk jangka masa panjang. Ya, baik. Terima kasih Cik Syarif. Sebenarnya kadang-kadang kita di jabatan kerajaan ni kita ada macam-macam. Cumanya kadang-kadang perkara ni tak sampai kepada golongan yang kita maksudkan itu kan. Jadi mungkin lain kali nanti kita, dalam kajian ini juga agaknya Cik Megat, nanti bila kita menghasilkan kajian ini antara langkah-langkah utama yang perlu kita tekankan nanti ialah kaedah bagaimana untuk kita menerapkan ataupun mengubah mindset ini nanti. Ya? Jadi sebenarnya kita memang ada banyak soalan, tapi saya nak simpan soalan itu untuk sesi soalan peserta seterusnya lah sebab kita nak pergi kepada pusingan terakhir untuk ahli-ahli panel kita. Pertama saya tanya sekali lagi kepada Cik Megat tentang antara masalah utama yang kita hadapi ialah kehilangan tanah-tanah pertanian. Jadi selain daripada tadi Cik Megat ada nyatakan tentang supaya dari segi pengurusan tanah itu kita lihat penyimpanan data tanah itu dibuat secara lebih terperinci. Selain daripada itu, apa agaknya langkah-langkah lain yang perlu kita boleh jalankan bagi memastikan tanah-tanah pertanian ini mencukupi untuk menampung keperluan makanan negara? Sila Cik Megat. Terima kasih Puan Moderator. Jadi saya ingat daripada pagi tadi pun bila kita tengok kertas-kertas kerja yang dibentangkan, memang terdapat data menunjukkan penurunan guna tanah pertanian lah, termasuk juga sumber makanan, tanah sumber makanan dengan peningkatan perbandaran, guna tanah terpembina, kawasan bandar dan sebagainya lah. Ya, jadi saya ingat di sini memang terdapat cabaran lah yang besar. Bagaimana kita nak mengurangkan kehilangan tanah-tanah pertanian ini ke arah kita hendak menjamin security makanan di dalam negara kita lah. Dan kalau kita tengok antara cabaran-cabaran yang ada, kalau kita tengok guna tanah pertanian itu sendiri adalah tanah-tanah milik, sama ada milik individu ataupun milik syarikat. Dia mungkin agak berbeza dengan kalau kita kata nak jaga tanah hutan. Tanah hutannya kebanyakan tanah kerajaan. Jadi keputusan membangun tu adalah pada kerajaan kan, pada agensi dan sebagainya. Tapi untuk tanah pertanian ni dia tanah milik, tanah syarikat. Jadi memang ada hak untuk pemilik tanah mengukuhkan cadangan, mengubah guna tanah dan sebagainya, walaupun kelulusan itu di peringkat pihak berkuasa negeri ataupun pihak berkuasa perancangan tempatan, tapi hak ataupun orang kata perkara itu kita tidak boleh elakkan lah, ya? Di mana saja tanah pertanian itu berada, maka akan ada cabaran inilah. Lepas tu kita tengok satu lagi, tanah pertanian ini dilihat sebagai macam progression bila kita nak perkembangan bandar. Kita kata bandar itu perlu berkembang, penduduk akan bertambah, maka the next level lah kita adalah tanah pertanian lah. Kita tengok untuk kita nak membuka kan, untuk kita nak memenuhi keperluan perumahan, perumahan infrastruktur, perdagangan, kilang dan sebagainya. Jadi di situ pun antara cabaran lah yang kita tengok macam mana kalau boleh kita melihat dengan lebih penelitian lah kan, perkara yang boleh. Jadi saya ingat antara mungkin tindakan-tindakan lah yang boleh kita ambil. Satu, kita ada mekanisme pelan penguzunan, zoning, rancangan tempatan. Jadi saya ingat mungkin pihak berkuasa perancangan negeri harus lebih tegas lah dalam menjaga tanah-tanah yang telah dizonkan tanah pertanian ini kan. Mungkin walaupun memang ada kita membuat pengubahan zoning dan sebagainya, tapi perlu dilihat dengan lebih mendalam lah jika ada permohonan penukaran zoning pertanian dan sebagainya. Yang kedua,
kita juga ada penerapan kena pasti sempadan bandar di dalam kita punya kajian perancangan bandar dan sebagainya. Ya. Jadi kita mungkin perlu pada masa depan adaptasi kaedah sempadan bandar ini dengan lebih baik, iaitu kita mengawal perkembangan bandar-bandar kita secara horizontal, secara mendata sehingga menggunakan banyak kawasan-kawasan pertanian di pinggir-pinggir bandar lah. Ya. Jadi mungkin kita boleh put a limit yang mana kawasan-kawasan yang dikena pasti di luar sempadan bandar mungkin dijaga untuk tujuan-tujuan bukan perbandaran, tapi mungkin ada kawasan-kawasan yang berada di, ada juga tanah pertanian yang berada di dalam sempadan bandar. Jadi mungkin ini kita bagi prioriti lah kalau kata ada pembangunan perbandaran, keperluan tanah-tanah perbandaran pada masa akan datang kan. Dan kalau mungkin tidak ada keperluan yang berdesak juga, mungkin kita boleh gunakan tanah-tanah ini untuk tujuan urban farming, smart farming yang dibentangkan pagi tadi lah. Jadi kita di situ juga kita boleh menerapkan elemen-elemen baru tadilah, pertanian bandar, kilang factory dan sebagainya lah di dalam kawasan bandar. Dan saya ingat kita juga telah lama lah ada konsep pembangunan seperti membangunkan di kawasan brownfield bukan greenfield, pembaharuan semula bandar kan, pembangunan semula, penjanaan semula. Jadi kita juga harus memberikan lebih banyak penekanan bila kita membuat pelan-pelan rancangan pembangunan kita kepada kawasan-kawasan pembangunan semula pada masa akan datang lah. Pembangunan yang lebih compact, lebih mix, vertical growth. Kita dah lama bercakap pasal smart growth apa semua ni. Tapi kita punya macam mana kita nak kepentingannya sepatutnya menjadi lebih penting lah dalam konteks kita membangun dengan lebih smart, dan juga dengan satu lagi agenda utama kita itu untuk menjaga kawasan-kawasan kawasan sumber makanan negara yang ada di dalam kawasan kita. Dan kalau kita tengok juga pada pagi tadi juga dibangkitkan tentang mungkin perlu mengadakan peruntukan undang-undang bagi menjaga rizab-rizab tanah pertanian sumber makanan. Mungkin telah masanya kita adakan rizab-rizab mungkin yang separuhnya mungkin telah ada. Kita menguat lagi lah pelaksanaan rizab Jelapang Padi, rizab TKPM, rizab Zia, Padang Ragut dan sebagainya. Jadi itu mungkin antara perkara-perkara lah yang boleh kita terapkan di dalam kita punya mekanisme yang sedia ada di dalam kita merancang pembangunan kita harus melihat tanah sebagai satu sumber pembangunan pengurusan sumber bersepadu lah kan, untuk yang perlu oleh semua elemen ekonomi, ketepatan dan sebagainya, dan bagaimana pengurusan sumber bersepadu ini boleh kita garapkan sekali lah di dalam pertengahan. Terima kasih Encik Megat. Saya percaya apa yang dibangkitkan oleh Encik Megat tu nanti kita akan dapat tengok nanti bila kajian perancangan kawasan sumber makanan negara ini dapat dimuktamadkan, insya-Allah. Jadi saya nak beralih kepada Datuk Nasir tentang berkaitan dengan perkara pertanian ini tidak boleh dilihat sebagai pengeluaran makanan itu semata-mata. Kita mungkin boleh melihat peluang dalam multifunctionality, termasuklah pemeliharaan alam sekitar, rural employment, biodiversity, penghasilan biofuel dan sebagainya. Maknanya ada hasil lain daripada pengeluaran makanan semata-mata. Jadi bagaimana untuk kita memastikan Datuk supaya nilai tanah ini tidak di underestimate, sebab selain daripada bukan setakat pengeluaran makanan semata-mata, dia sebenarnya boleh di multi functional kan. Kalau kita boleh kata begitulah. Datuk, sila Datuk. Terima kasih. Sebenarnya nilai tanah ni ada dua jenis. Pertama, apa yang kita katakan nilai kostat, itu bergantung kepada tanah. Dan tentunya kalau tanah tu berdekatan dengan raya, berdekatan dengan bandar,
contohnya di UPM ni adalah begitu mahal sekali. Itu adalah kita panggil market price atau tapi itu adalah bergantung hanya supply demand. Tapi sebenarnya nilai tanah tu lebih tinggi lagi. Itu yang kita panggil nilai ekonomi. Jadi dalam literature, ekonomi literature lah ya, dia sebenarnya kita untuk menilai tanah dari segi ekonominya adalah berdasarkan kepada perkhidmatan tanah. Ya. Jadi ataupun dalam bahasa Inggerisnya ecosystem service, perkhidmatan ekosistem tanah. Ya. Jadi terima kasih saya diberi ruang untuk menjalankan kajian ini. Salah satu dari skop kajian adalah untuk menilai nilai ekonomi tanah. Bukan nilai pasaran tanah, kita tahu tanya. Ini kita tahu kan berapa nilai, berapa saya kat kebun dia, berapa itu adalah nilai pasaran. Jadi nilai ekonomi ni ada 4 komponen. Very challenging actually untuk menilainya. Pertama dipanggil perkhidmatan pembekalan ataupun bahasa Inggerisnya nilai pembekalan. Contohnya kalau tanah di Madin itu tentunya 1 hektar dikeluarkan padi. Lepas tu ada nilai sampingan iaitu kalau jerami, kadang-kadang petani itu beli ikan dan sebagainya. Itu adalah nilai pengeluaran bekalannya. Dan dari samping itu juga dia adalah memberi pekerjaan pada penduduk di situ lah. Jadi itu yang dipanggil nilai pembekalan. Dari segi nilai padinya, nilai jeraminya, nilai ikannya dan dari segi employment. Pertama. Kedua, apa dipanggil nilai pengawalan, perkhidmatan pengawalan atau bahasa Inggeris regulatory services. Ini kerana juga memberi faedah dari segi banjir, perkataan tadi, dari segi mengurangkan kepanasan dan sebagainya ya, pembersihan air. Yang pentingnya carbon swap ya, untuk bila pokok tu dia simpan karbon itu adalah dipanggil regulatory. Itu pun kita kena nilai. It's very challenging nak nilai, tapi alhamdulillah dalam literature banyak perkara ni di Malaysia, di negara China, di India, di Indonesia dan sebagainya. Jadi penilaian tu memang telah dibuat. Ini bukan mudah lah, bukan susah tapi challenging lah. Yang ketiga, apa dipanggil perkhidmatan habitat. Kerana tanah tu juga memberi air, kita yang air dia. Kemudian kalau tanah tu semua tak ada pokok-pokok dan sebagainya, kadang kita akan kekurangan air. Itu adalah maksudnya air yang kita dapat itu sebenarnya partly daripada pertanian tu. Dia maksudnya dari segi soil fertility, hydrological flow, nutrient, soil formation dan sebagainya. Itu pun kita nilai. Setiap hektar tu berapakah nilai perkhidmatan habitatnya, perkhidmatan pengawalannya. Dan satu lagi yang dipanggil nilai budaya ataupun translation tak betul-betul nilai. Tapi dalam bahasa kita adalah culture. Iaitu tanah tu sebenarnya kalau kita pergi kawasan padi, indah kita pun jadi lapang, landscape-nya cantik, ada tourism kat situ dan kita boleh buat homestay pun ada kat situ. Budak-budak sekolah boleh melawat kat situ, tadi education value dan sebagainya. Itu kita kena pun nilaikan semuanya. Jadi kalau kita nilaikan tanah itu berdasarkan komponen ni, saya rasa nilai tanah sebenar ekonominya adalah lebih tinggi dan kajian menunjukkan apakah bergantung pada negara. Kalau di India contohnya dia kali ganda daripada market price. Di Indonesia kalau dekat Bogor dan sebagainya itu juga 5 kali ganda dengan market price. Jadi ini adalah maksudnya nilai sebenar tanah tu bukan nilai pasarannya, itu pun satu nilai juga. Tapi nilainya adalah apakah perkhidmatan tanah tersebut kepada ekosistem dan kepada manusia sendiri. Kalau kita dapat nilaikan, maka nilainya tidaklah di-underestimate. Terima kasih. Betul, Datuk. Maknanya kita bukan melihat tanah itu sebagai tanah itu semata-mata, tetapi apa hasil-hasil lain yang boleh kita perolehi walaupun intangible agaknya, tapi kita perlu ambil kira. Jadi untuk Tuan Syaril daripada MAFI, dari sudut negara kita mengalami kehilangan tanah disebabkan oleh pembangunan. Dari satu sudut pula pada tahun 2019 sejumlah 103,000
lebih 103,000 hektar tanah yang telah dikategorikan sebagai tanah terbiar di Semenanjung Malaysia. Jadi persoalannya mengapa isu tanah terbiar terjadi dan pada pandangan MAFI, bagaimana untuk membangunkan tanah-tanah terbiar ini supaya lebih produktif. Sila Tuan Syaril. Terima kasih Tuan Moderator. Kalau nak cerita pasal tanah terbiar ni memang orang kata isu yang sudah begitu lama lah Saya pun kalau boleh saya cerita sikit pengalaman peribadi saya dalam 2 tahun lepas setiap saya ada mesyuarat dengan satu timbalan ketua pengarah agensi pusat lah. Dia kata isu tanah terbiar ni daripada dia masuk kerja, it was 35 years back, sampai sekarang pun masih belum settle lagi, dia kata pada saya kan. Dan isu ni memang isu yang cuba bangkit lah. Just saja nak menunjukkan bahawa the complexity isu ni sebenarnya intricate sebenarnya isu ni Pasal isu ni bukan saja melibatkan satu-satu kementerian, dia melibatkan pelbagai kuasa lah daripada kerajaan negeri khususnya. Jadi kadang-kadang prioriti kementerian mungkin tak sama dengan prioriti kerajaan negeri. Itu antara isu-isu challenges yang saya nampak. Tapi saya nak highlight jugalah di peringkat MAFI ni memang kita memang berterusan sebenarnya daripada rancangan Malaysia ke-9 lagi. Kita memang menawarkanlah orang kata insentif, apa yang kita panggil insentif untuk membangunkan kawasan tanah terbiar, di mana DOA dia memang offer sebanyak 20,000 bagi setiap hektar, dan kadang maksimum tu adalah 100,000 untuk 5 hektar untuk bangunkan tanah-tanah terbiar ni. Maka pengusaha-pengusaha ni boleh cari tanah, kemudian kita bagi bantuan daripada segi infrastruktur. Sebagai contoh yang sekarang ni agak popular di kalangan belia untuk buat mitigasi sebagai contoh. Kita bagi bantuan tersebut. Lepas pada itu kita bagi juga input pertanian macam benih, baju, mesin dan sebagainya lah. So memang kalau nak kira pun kerajaan pun nak kira invest banyak lah. Daripada data yang dibekalkan kepada saya ni, kita pun telah membelanjakan hampir 111 juta ni untuk membangun kawasan-kawasan tanah terbiar lah ni, dan banyak pengusaha pun hampir 10,000 orang telah terlibat dalam usaha ini. Walau bagaimanapun apa yang saya lihatlah bahawa orang kata isu ni masih lagi berbangkit dan pihak kementerian pun masih sentiasa lagi lah menghadapi challenges daripada isu ini. Saya rasa untuk menyelesaikan isu itu memerlukan mungkin pendekatan yang berbeza sikit lah. Tapi apa yang dengan apa yang ada di MAFI mungkin approach baru. Contohnya daripada segi land bank land bank ni pun ada orang cakap ni bukan baru, dah ada pun land bank DOA, betul, saya agree. Tapi mungkin daripada approach tu kena berbeza sikit lah. Maksudnya mungkin easily accessible kepada semua mana-mana pihak. Sebagai contohnya kalau golongan belia dia berminat dengan satu-satu tanah tu, masuk je key in, dia boleh tahu tanah itu ada suitable atau tidak, digunakan untuk pertanian dan kepada siapa untuk dia bantu. Itu lagi mudah lah. Itu yang pertama saya lihat daripada segi land bank tadi mungkin approach yang kena berbeza bagi memudahkan untuk ada akses kepada data. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang untuk menangani isu masalah terbiar ni kita kena sertakan sekali dengan teknologi lah. Sebagai contohnya menggunakan mekanisasi dengan teknologi terkini. Kadang-kadang sebagaimana yang telah dibangkitkan sebelum ini oleh panelis semua, tanah-tanah yang memang yang ada tu pun kadang-kadang tak sesuai digunakan untuk pertanian. Dan salah satu cara dia, I know memang investment tu agak lebih sikit, tapi kita have to venture into teknologi jugalah. Mungkin dengan cara itu kita boleh menangani masalah pada pengalaman lah. Memang isu ni bukan satu isu yang amat challenging, dan saya cuma harap tidak macam timbalan ketua pengarah tu lah, bila mention lagi anak pencet, kalau nak kata isu ni masih tak selesai lagi di saya hopefully tidak begitulah. Harapnya sebelum saya pencet yang ada dalam 11 tahun lagi, harap isu tanah terjadi tidak berbangkit lagi lah. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih Syaril. Hopefully saudara Megat dapat tackle juga isu ni nanti dalam kajian kita nanti. Baik, akhirnya saudara Cik Azmi setakat ni difahamkan berdasarkan 5 ladang yang telah diusahakan oleh Farm Fresh ini, seperti yang disebutkan tadi kalau kita lihat dari segi jumlah keluasan ternakan, berapa jumlah sebenarnya keluasan ladang ternakan yang ada setakat ini di Farm Fresh? Sebab kalau kita tengok tadi, kita tengok rekod 2019 tu ada 103,000
hektar tanah yang terbiar ni kan. Kalau misalnya apa nama farm fresh perlu lagi tapak-tapak yang baru agaknya, mungkin kita boleh berbincang dengan Mafi dan sebagainya. Jadi apakah perancangan-perancangan farm fresh lagi untuk masa hadapan bagi mengembangkan lagi operasi dan termasuklah dari segi kawasan ataupun apa lagi cabaran-cabaran lain yang Cik Azmi rasa akan dihadapi lah kalau misalnya farm fresh berusaha untuk mengembangkan lagi aktiviti. Sila Cik Azmi. Pada waktu kerja negeri sekarang dah tambahkan lagi 500 hektar dan kita ada ladang yang terbaru yang kita tengah bangunkan di Pondok Tanjung seluas 880 ekar. Jadi daripada segi tanah tak ada masalah sangat bila kita berada di tahap yang macam ni, orang yakin bahawa setiap projek yang kalau kata kita apply tanah tu semestinya farm fresh kita memang boleh diasasikan sebagai contoh kepada petani-petani dan peternak lain. Itu visi kita. Tapi dalam mengharungi cabaran ni kerana pertanian ni macam semua orang tahu bahawa kita kebanyakan dilakukan di luar bandar. Bagi syarikat-syarikat yang kita buat industri pertanian di luar bandar ni, selalunya kita akan dapat insentif dari tax apa semua. Tapi itu yang sebenarnya taklah ranum sangat pun yang sebenarnya. Kalau kita tengok balik daripada tax insentif yang dapat daripada Muazzam, kos transport saja, kos transport saja oleh kerana kita buka di luar bandar, kos transport untuk ferry ke seluruh Malaysia ni ke Kuala ke mana ni, kalau kata kat Central mudah kerana kosnya murah, tapi kerana nak transport nak pergi ke Muazzam tak banyak yang nak pergi ke Muazzam. Jadi kosnya tinggi. Jadi bila kos tinggi, kos transport kita dapat lebih kurang 6 juta setahun. Kos transport untuk susu mentah dan susu dah siap ni. Jadi itu salah satu cabaran yang kita hadapi juga, walaupun kita dapat insentif tu pun sebab tu tak ramai. Kalau kita tengok syarikat-syarikat pengeluar makanan yang ada, syarikat-syarikat tenusu yang ada di negara kita pun, sebenarnya ni insentif ada banyak. Kerajaan bagi tax insentif, itu insentif, suruh buka dekat luar bandar. Susah nak buka kerana kos yang tinggi yang kita hadapi tadi dari segi bertani di luar bandar. Tetapi dalam arti kata lain, kita memberi peluang perniagaan, peluang pekerjaan kita create di luar bandar. Kalau kata di kawasan itu cuma kelapa sawit je ada, bila tenusu masuk kita akan dapat lebih kurang dekat Muazzam kita boleh dapat tenaga kerja dari 250 orang. Dan bukan tenaga kerja biasa, ada yang expert, tenaga kerja mahir yang kita perlukan, separuh mahir yang kita perlukan, dan peluang-peluang untuk anak muda juga untuk belajar. Itu antara ekosistem yang dibina daripada penggunaan tanah yang di sana. Tetapi galakan dan kos yang dihadapi oleh sesebuah syarikat tu bila dia masuk dalam industri pertanian supaya dia lebih menarik. Contoh macam sekarang saya buka di Pondok Tanjung. Saya buka di Pondok Tanjung ni daripada perspektif seorang sebuah syarikat. Perspektif daripada mungkin orang tadi dia daripada academician, daripada pentadbir, daripada apa tadi, pelaksana player. Bila kita nak buka dekat Pondok Tanjung, we take the challenge. Thank you kepada Mafi kerana bagi kita tanah dekat Pondok Tanjung. Tapi facilities yang ada, kita kena buka kilang. Kalau saya tak buka kilang di Pondok Tanjung, contoh, kalau saya tak buka kilang di Pondok Tanjung, macam mana saya nak hantar pula susu ke Muazzam? Bila nak buka kilang pula di Pondok Tanjung, airnya, pipe air sampai ke masjid 5 km lagi saya kena sambung. Elektriknya tak cukup, kita kena buat high tension cable pula dekat situ masuk dekat lagi. Jadi semua je kita kena tanggung dekat situ kan. Jadi orang syarikat kalau kata bukanlah syarikat berasaskan Malaysia ataupun dia tak ada fikir lah. Tapi oleh kerana kita ni dalam syarikat kita ada anak syarikat kerajaan, khazanah ada dalam kita buat. Bahawa kita nak supaya ni majukan kawasan luar bandar, ada tanah yang sekarang ni idle punya tanah yang boleh kita gunakan, yang boleh kita keluarkan. We take the challenge, we go there. Tapi kita boleh.
syarikat lain. Jadi dia tidak akan memakmurkan benda-benda yang begini dan dia tak menarik orang lain. Kita nak supaya dia ada current lah bila kita buat sesuatu ni. Tapi Alhamdulillah bila kita as an anchor di sesuatu tempat kita dapat wujudkan peluang perniagaan, peluang pekerjaan dan juga pertanian kecil di sekitar situ dia akan bangun. Contoh banyak sekarang akan ada orang tanam tanaman makanan untuk hantar kepada syarikat kita. Akan ada orang tanam napier untuk support kita. Jadi ada orang bela lembu juga untuk support kilang kita. Jadi dia akan wujud satu ekosistem yang sihat baru kita boleh jalan. Tapi macam saya cakap cabaran yang Puan Rozita cakap tadi, cabaran tu memang besar. Sama ada orang nak lalui cabaran itu atau tidak. Kerana ada syarikat-syarikat yang cuba mengharungi ini, dia tak sampai. Dia tak sampai. Dia vision dia katalah saya akan sampai kepada ni semua. Let's say we start now 2021, 2025, 2024 atau 26, 5 tahun akan datang saya akan capai ni. Kebanyakannya yang berjalan ni tak sampai pun 5 tahun. Dia dah fail. Tak ada orang sebut. Kerana halangan-halangan dan kekangan-kekangan gitu. Lagi satu daripada segi pembangunan tanah. Bila kita terlibat dengan pembangunan tanah, macam syarikat-syarikat besar bila kita bangunkan peladangan besar memang kita perlukan KN, tapi petani kecil pun yang skala sederhana pun bila kena syarat-syarat yang macam itu, dia nak kena ada KN, dia nak kena ada itu, dia nak kena ada ini. Malaslah nak ni aja. Saya jadi ceroboh je lah tanah tu buat jalan senyap. Senang, mudah, tak payah nak terikat dengan semua ni. Tapi oleh kerana kita syarikat berdaftar, kita ada brand, kita ada identiti, kita ada kerajaan dalam syarikat kita buat. Tetapi dia punya rumit itu, ya Allah. Lepas tu dia punya syarat macam kita nak buat projek perumahan lah. Padahal nak buat kandang lembu je tu. Betul. Nak kena ada CCC-nya, nak kena ada mana tak masuk akal kan. Yang ini haruslah dileraikan, diberikan dasar yang tadi. Susah. Petani ni lah betul. Pasal ni, tak juga lah. Bagi kami tapi kita tengoklah pada petani-petani kita supaya mereka ni berkembang selari dengan kemajuan negara. Kalau tak, mereka ni terabai, lebih ramai orang surrender pertanian dan lebih banyak tanah pertanian diambil oleh industri. Jadi kita mungkin security makanan negara kita boleh beralih ke bantu ke negara lain lah. Jadi itu pandangan saya. Baik. Terima kasih Cik Azmi. Memang satu perkongsian yang sangat mengujakan. Jadi kita kalau lain kali agaknya kita boleh bawa Cik Azmi bersama dengan local people ataupun orang awam, mungkin agaknya dapat menarik minat lebih ramai orang untuk terlibat dalam sektor pertanian ini. Saudara pengacara, kalau boleh benarkan saya lagi 5 minit untuk tidak menghampakan para peserta kita yang telah mengemukakan banyak soalan. Saya nak membacakan satu lagi soalan daripada peserta kita yang bertanya daripada saudari Syafina Fasha Saiful Anwar yang bertanya tentang apa pendapat panel, adakah sesuai jika sistem integrasi antara tanaman komoditi dan tanaman makanan, menanam tanaman makanan dan tanaman komoditi dalam bidang tanah yang sama? Sejauh manakah cabarannya? Saya nak tujukan soalan ini kepada Datuk agaknya. Bagaimana kita boleh
menjual idea ini terutamanya kepada pemilik tanah yang besar itu. Sila Datuk. Puan Ruzika, kalau Datuk Syukur ataupun Prof. Anas ada dalam sini, mungkin dia boleh menjawab dengan lebih bagus daripada saya. Boleh? Sila Datuk Syukur. Kalau Syukur ada. atau Anjas Atau saja. Prof. Anjas. Sebab inilah yang kita nak kaitkan. Tadi ada panel bangkitkan tentang kerjasama antara pengusaha tanaman komoditi dengan pengusaha-pengusaha petani kecil-kecilan ini. Sila Datuk. Okay, terima kasih Puan Rita atas soalan yang dikemukakan oleh peserta tadi. Okey, untuk program integrasi tanaman industri dengan tanaman makanan contohnya memang sangat dialur-alurkan dan bersesuaian sekali, tetapi ada limitasinya, terutamanya untuk tanaman industri, terutama contohnya lah tanaman getah atau kelapa sawit. Biasanya pada peringkat awal replanting, maknanya pada umur 1 hingga 3 tahun saja yang dibenarkan ataupun yang bersesuaian. Sebab apabila tanaman industri ini telah pun meningkat ke umur lebih daripada 3 tahun, dia punya kanopi dia telah pun menutupi keseluruhan kawasan tadi, menyebabkan cahaya tidak sampai ke bawah yang perlu untuk tanaman-tanaman makanan tadi seperti jagung ke, kacang ke, ataupun sayur-sayuran tadi. Jadi limitasinya adalah seperti tersebutlah. Dan ini sebenarnya memang boleh dilakukan bagi kawasan-kawasan yang baru replanting, baru tanam semula dan sebagainya. Jadi saya rasa dapat jawab soalan tersebutlah. Tapi maknanya oleh kerana tanaman industri ini luas, 6 hingga 7 juta. Jadi setiap tahun memang ada proses replanting tu. Walaupun umur kelapa sawit ni biasanya dalam 20-25 tahun dia akan tebang dan tanam semula. Tapi oleh kerana jutaan hektar, jadi memang sentiasa ada replanting. Jadi perkara ini memang boleh dilakukan dan sangat dialurkan untuk dilakukan untuk integrasi ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Nasir, ada nak tambah apa-apa ke? Ada. Okey, baik. Kalau boleh Puan Ruzika. Ya, sila. Jadi ada dalam chat tu kalau saya mengambil speaker. Kesempatan untuk menjawab soalan yang tercet kalau kita benarkan boleh Datuk. Sila. Ada soalan berkatakan bahawa ke manakah hasil-hasil penyelidikan Malaysia Jadi ini sahaja soalan-soalan yang saya sering terima Of course dari segi bidang akademik, maksudnya dari segi akademik point of view memang dan sebagainya. Itu memang dari segi akademik. Tapi persoalannya memang saya faham ada industri, ada manusia jagat iaitu ke manakah hasil-hasilnya. Suat dia kata, you buat penyelidikan banyak-banyak ni suat, it's not translate into satu calculation. Tapi sebenarnya ini kemungkinan maksudnya kita buat masa ni tak pandai untuk visibility atau keterlihatan. Itu banyak produk tapi kita tak pandai untuk kita mewawarkan. Sebagai contoh sebenarnya, kita sebenarnya ada satu unit di sini di Putra Science Park yang di situ mengkomersialkan semua hasil kajian kita Sebagai contoh baja contohnya, baja yang digunakan di sawah padi di Malaysia dan baja yang digunakan di kelapa sawit sebenarnya adalah hasil daripada penyelidik kita. Contohnya daripada Datuk Satu Umar, beliau tu pun telah ambil optional retirement kerana berfokus kepada baja mereka dan jutawan lah. Contohnya kita ada juga biopesticide yang telah digunakan oleh pihak industri Ini sebagai contoh. Datuk Syukur ni ada dalam grup ni, dia ada mengeluarkan rumput sakiri. Sebenarnya golf course tu yang green tu, ni saya mempromosikan, kena belanja makan ke Datuk Syukur. Semua golf course kebanyakan di Malaysia kat green tu adalah hasil rumput Datuk Syukur dengan kawannya lah. Agree Dan juga satu lagi vaksin datin paduka ini tu sebenarnya bukan hanya di Malaysia tetapi adalah di dunia. Vaksin dia telah dipasarkan
packaging teknik dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini tapi sekiranya ada partnership untuk mengkomersialkan barang-barang tu itu memang sangat-sangat di-welcome lah jadi boleh hubungi kita dan saya akan bawa ke tempat-tempat tu, tempat yang simpanan produk-produk kita dan manalah tahu ada yang berminat untuk memasarkan produk-produk. Terima kasih kerana diberi kesempatan. Baik, terima kasih bagi Datuk. Okey, jadi perbincangan kita hari ini memang sangat menarik. Malangnya kita saya diberi sehingga 3.5 saja tadi sebenarnya. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya saya ingin simpulkan bahawa perancangan ke arah security makanan negara ini sebenarnya kita perlu lihat sebagai satu sistem. Setiap orang, setiap peringkat, setiap pengusaha sebenarnya ada peranan mereka masing-masing yang perlu kita mainkan. Jadi cumanya mungkin sedikit paradigm shift yang perlu kita buat ialah untuk menukar mindset ataupun persepsi orang ramai kepada bidang pertanian ini. Dengan kata-kata itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kita pada petang ini ya yang bahagia yang berusaha Tuan Syaril Faizal Abdul Jani daripada MAFI, yang bahagia Datuk Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin, yang berusaha saudara Tuan Planner Megat Syarif Zainal dan yang berusaha Encik Azmi Zainal kerana telah dapat mendapatkan masa untuk bersama-sama kita pada petang ini. Bagi pihak Urustia, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga seperti yang dinyatakan oleh Yang Bahagia Ketua Pengarah saya pada pagi tadi, ini adalah peringkat permulaan. Kita akan ada beberapa lagi siri perbincangan dan sebagainya. Saya harap kerjasama ini akan dapat kita teruskan lagi pada masa-masa akan datang ataupun dalam perbincangan yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saudara Pak Ajar Majlis. Terima kasih. Pada Tuan Rosita pada petang ini boleh ramai-ramai sama Encik Azmi, Bapak Susu kita. Bosok Bapak Susu. Baik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua kerana kamera nampak tu semua tu masih semangat lagi. Kalau ni sampai ke malam kita boleh buat. Juga ingin merakamkan penghargaan kepada ahli-ahli majlisnya menjemput yang
Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Unmute. Kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia yang berusia Profesor Nadia, Dr. Azira Adam, Dekan Fakulti Pertanian Universiti Malaysia, dengan dia Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin, Profesor Ekonomi Pertanian, UPM, dan juga rangkap pengurusan kerja program membina ini, pengurusan TPI, Kualitas Nasional, Sejarah, Perancangan, Pembangunan, pengurusan Kampenya Rita Hamid, Pengarah Balik Pekan Wilayah, nama dia Datuk Datin Terhormat, Sidang dari yang dihormati sekalian. Lalu saya Malaysia ingin ucapkan terima kasih atas komitmen yang Datuk Datin Terhormat yang sudi melibatkan diri dalam menjadikan sesi webinar pada hari ini sepanjang ini dengan tema perancangan guna tanah dan makanan sekarang. Sebelum saya tentangkan resolusi webinar pada hari ini, saya bacakan dua rangkap pantun yang berbunyi, apa diharap pada Sabah tempat yang dalam tidak bersarti, baik terjadi seperti ayah kepada tanah itu berdiri. Letak yang luas telah dibajak berbunyi, semai bila ditindak, nampak lebih jauh alangkah. Jika saya mendengar resolusi yang telah hasil dan prosesi webinar pada hari ini, dengan harapan ia dapat dijadikan panduan dan asas dalam melaksanakan kajian dan tindakan-tindakan selanjutnya, supaya sekuriti makanan negara kita terus terjamin pada masa kini dan pada masa-masa akan datang. Menyedari hakikat bahawa yang pertamanya, isu sekuriti makanan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, iaitu pertambahan bilangan penduduk, perubahan iklim, ancaman bencana dan kesan luar jangka seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemik COVID-19, sehingga ia menjelaskan tahap usaha diri negara. Keduanya, tanah pertanian dihimpit dengan tekanan pembangunan seperti perumahan dan komersial yang menawarkan pengulangan nilai yang lebih tinggi serta menerima persaingan yang hebat daripada pertanian komoditi. Kita juga sedar bahawa peningkatan luasan guna tanah itu sebenarnya juga memberi kesan kepada guna tanah pertanian. Didapati telah berlaku penurunan keluasan guna tanah pertanian sebanyak 30,000 hektar atau 0.58%, iaitu daripada 5,296 juta hektar pada tahun 2017 dan telah menurun kepada 5,266 juta hektar pada tahun 2020. Sementara itu, dari segi perubahan guna tanah, tanaman makanan muda menunjukkan penurunan kawasan sebanyak 53,000 hektar ataupun 0,51% daripada tahun 2017 berbanding dengan tahun 2020. Kehilangan keseluruhan guna tanah makanan iaitu sekitar 30,000 hektar ini adalah kerana 23,000 hektar telah ditukar guna menjadi guna tanah pertanian bukan makanan. Yang kelimanya, terdapat pengurangan dari segi keluasan tanaman padi iaitu 140,000 hektar ataupun 9,73% kalau dibandingkan dengan tahun 2017 hingga tahun 2020. Dan sejumlah 411,000 hektar ini telah menyebabkan menjadi faktor pada penurunan tahap SSL beras negara, dan ini adalah berkaitan dengan kehilangan guna tanah kawasan pertanian. Kita perlu sedar bahawa sebagian besar kawasan PPM juga masih belum diwakilkan oleh pihak berkuasa negara. Dan ini turut berkesan kepada kestabilan sumber bekalan makanan yang mampan pada masa depan. Yang kemudiannya, selain masalah tanah yang tepat,
Pengeluaran hasil tanaman makanan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualiti benih, pengurusan tanaman yang kurang cekap, tanah yang kurang subur, perubahan cuaca, bencana alam, masalah perosak, penyakit dan limbah. Dan kuat-kuat terdapat kawasan pertanian yang boleh mengakibatkan risiko yang mengancam sumber asli. Ini melibatkan aktiviti seperti penangkapan haram di kawasan hutan, perubahan bentuk muka bumi semula jadi, khususnya kawasan lereng pesisir dan juga pembuangan sisa pertanian secara tidak sewajarnya. Kesembilan adalah berkaitan dengan aktiviti pertanian bandar guna mempunyai cabaran tersendiri dan ia bergantung kepada tempat yang dilaksanakan. Dan ianya boleh merencanakan dengan melestarikan aktiviti pertanian bandar. Rata-rata komuniti akan tawar hati untuk melaksanakan aktiviti pertanian bandar ini apabila mereka tidak dapat penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Kita perlu sedar bahawa dalam sektor perikanan pula, tangkapan menunjukkan trend pengeluaran yang mendatar, iaitu rata-rata di bawah 1.5 untuk sepanjang 10 tahun yang lepas. Ianya dijangka tidak akan dapat menampung sepenuhnya permintaan terhadap bekalan ikan oleh penduduk negara yang semakin bertambah pada masa. Yang kesebelasnya adalah terdapat pemain industri peladangan swasta dan kadang-kadang GSC juga kurang menyokong kepada aktiviti gerakan dominan secara integrasi di kawasan ataupun peladang mereka. Berdasarkan pada kesedaran dan penemuan-penemuan tersebut adalah penting tindakan berikut diambil. Yang pertama, kawasan pertanian sumber makanan perlulah dirancang dengan mengira semua faktor termasuk faktor alam sekitar, bencana dan aktiviti sosial. Kedua, perancangan kawasan sumber makanan negara perlulah dirangka sebaik mungkin dan diterjemahkan dalam dokumen perancangan negara di semua peringkat. Kerajaan, institusi dan persekutuan negeri dan partai. Usaha untuk mengukuhkan peta guna tanah kawasan sumber makanan negara perlu dibuat supaya mampu memudahkan sistem penyampaian maklumat kepada pengguna sama ada melalui proses pencarian maklumat tanah akan lebih cepat dan terkini. Keempat, menjadikan rancangan pemaduan sebagai salah satu alat tujuan kawalan pembangunan. Penguasaan dan kawal setiap rancangan. Gunakanlah sumber makanan negara di negeri Malaysia dan Papua. Kelima, memastikan kawasan pertanian sumber makanan seperti kawasan lapan padi, sayur-sayuran, buah-buahan, peternakan dan perikanan tidak sewenang-wenangnya ditukar guna kepada tujuan lain selain pengeluaran makanan. Adalah penting juga bagi memastikan SSL beras negara tidak terus-menerus. Rancangan guna tanah perlu digabungkan dengan urusan kawasan jerapang padi secara lebih tersusun dan berkesan. Ini boleh dilakukan dengan kerjasama dan komitmen sepenuhnya daripada pihak kuasa negeri. Kerana kita sedar dan sedia maklum bahawa hal-hal perundangan tanah ini terletak bawah bidang kuasa negara. Sementara itu, aquaculture pula adalah alternatif bagi mengatasi trend pengeluaran perikanan yang meningkat. Pemulihan projek-projek biar, peningkatan produktiviti, penggunaan tenaga kerja yang berpengetahuan, cekap dan mahir, aplikasi sistem pemantauan pintar, serta sokongan institusi kewangan terhadap pembangunan aquaculture komersial adalah sangat penting dan menjadi faktor yang boleh melonjakkan pengeluaran aquaculture ke paras melebihi 600,000 tan metrik setahun dan seiring dengan keperluan penduduk. Kelapan, pembentukan dasar, polisi dan garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang mewajibkan pelaksanaan program integrasi ternakan di semua peladangan swasta dan GLC. Syarat skala yang perlu diusahakan adalah sekurang-kurangnya 25% dari keupayaan tampungan ternakan kawasan peladangan tersebut. Yang kesembilan, aktiviti urban farming ataupun smart farming memberikan alternatif dalam mendepani kekurangan sumber tanah terutamanya di kawasan bandar. Inovasi dalam meningkatkan produktiviti adalah dilihat
amat penting untuk dilaksanakan. Ia boleh dijalankan melalui penggunaan teknologi dan pendekatan kini selain mengeksploitasi sepenuhnya sumber ruang yang ada di dalam bandar, termasuklah bumbung-bumbung bangunan, laluan-laluan pejalan kaki dan basikal dan sebagainya. Ruang-ruang kosong yang terhasil dari pembangunan dalam kawasan bandar ini, jika diusaha hasil dengan pendekatan pertanian yang betul, akan turut menyumbang kepada keperluan sumber makanan setempat. Ke-10. Bagi memastikan minat dalam pertanian bandar ini berterusan dan mengembangkannya di lebih banyak komuniti, sebuah platform mesra komuniti perlu diwujudkan. Bagi membantu memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada komuniti atau orang persendirian bagi menghadapi cabaran-cabaran pertanian di kawasan mereka. Platform ini hendaklah tidak bersifat one-off sahaja kerana kebanyakan yang berlaku sekarang. Yang ke-11, bagi mengatasi masalah kekurangan tanah bulat, pengeluaran tanaman makanan seharusnya mengamalkan teknologi terkini seperti penanaman sayuran secara vertikal, pertanian bandar dan juga kilang tanaman dengan menggunakan ruang kosong di bangunan sekitar dan di dalam ruang-ruang bandar. Penggunaan varieti tanaman hasil tinggi, rintang penyakit dan perosak, samping penggunaan teknologi AR 4.0 seperti drones, IoT, sensor, dan robotik diyakini dapat meningkatkan peluasan hasil pertanian. Berdasarkan pada sebuah resolusi yang telah saya bacakan tadi, saya mencatatkan segala yang telah dinyatakan atas dapat diuji dalam kajian lanjutan